chemical bonding. Alright, eksperimen 4 kamu sama. Kamu boleh buat lukis Lewis structure, lukis semua-semua tu. Nanti kamu bincang lah. Kalau kamu boleh buat semua benda dalam amali tu, you'll be very good in your assignment. Okay. Alright. Topic 7. Konsep dia tak ada apa sangat. Konsep dia memang kamu kena buat soalan. So kita akan buat soalan terus dan kita akan tengok konsep dia terus. Okay. Kalau saya pergi laju sangat, kalau benda yang saya rasa simple, saya pergi laju sangat, ada soalan, you can stop me straight away. Okay. So, the basic of the Lewis structure over here, the very basic of the Lewis structure over here, you realize that kalau kamu dah tengok video, you'll be using only one thing. You'll be using a lot of the valence electron. Okay, a lot of the valence electron. We have another name of Lewis structure sayang. We can call it Lewis dot symbol. Okay, Lewis dot symbol. Ataupun dalam form 5 kamu guna Lewis cross symbol. Kalau dalam SPM, saya rasa kalau tak silap saya, kamu biasa buat benda macam ni. Betul tak? Kamu guna cross. Okay, dia sebenarnya tak salah, betul. Cuma kat sini kita lagi prefer guna dot symbol. Alright, so cross dengan dot tu sama. Cuma teacher ganti cross tu dengan dot. Dan sayang, bila saya ganti cross tu dengan dot, saya nak dot tu nampak jelas lah. Hang jangan bagi titik macam ni kat saya. Tak nampak kan? Dennis duduk apa benda? Tak nampak kan? Macam tu lah. Benda yang saya nak tunjuk tu adalah benda yang tak nampak tu. So janganlah buat benda yang saya tak nampak. Bila titik tu adalah benda yang kita nak. Okay? Satu. Kedua, bila kita bercerita pasal valence electron, dan kalau kamu tengok video, kamu perasan saya akan datang terus dengan hidrogen 1. Lepas tu saya bagi tahu terus nitrogen 5. Valence electron ni datang dari mana? Valence electron ni satu, kamu dah ingat. Kedua, SPDF notation. Alright, SPDF notation. Kalau dalam exam, kamu tak ingat, kamu lupa, kamu tak hafal, kamu terlupa untuk yang tu. SPDF notation, tentukan valence electron. Sebab tu saya cakap dalam chapter ni konsep dia satu je. Valence electron berapa? Itu konsep asas dia. Okay, yang lain kita akan tengok. So, make sure you know the valence electron, and yang paling penting, make sure valence electron tu betul. Okay, so kamu kena tentukan valence electron sekejap je. Kamu boleh tentukan valence electron dengan laju. Untuk soalan ni, you need to draw the valence electron and the Lewis dot symbol for them. And yang paling penting, kita nak capai octet. We want to achieve octet either by releasing, accepting or share electron. So, masuk chapter ni chemical bonding, kita ada dua jenis bonding. Kita ada ionic bond. Kita ada covalent bond. Semua orang tahu yang ni. Apa beza? Danish? Ulang balik benda tak dengar. Internet slow. Apa beza ionic bond dengan covalent bond? Ionic bond donate dengan accept elektron, covalent bond sharing elektron. Perfect. Perkataan dia sharing untuk covalent, ionic dia kena either donate dan juga dia kena accept elektron. Dengan kata lain, dalam ionic bond kamu kena ada positive charge, kamu kena ada negative charge. Dan dalam covalent kamu hanya share. Okay? Dan kita akan tengok siapa yang akan jadi ionic, siapa yang akan jadi covalent. So, the Lewis structure untuk magnesium senang. Magnesium ada dua valence electron. So, dua titik yang kamu letak, kamu akan letak dua titik single terlebih dahulu. Cara kamu lukis Lewis structure kalau kamu ada tengok, Lewis structure kamu, bila kamu ada simbol, kamu ada 4 kawasan, 4 side. 1, 2, 3, 4. Dan bila kamu letak titik tu sayang, kamu akan letak titik tu single terlebih dahulu pada setiap side sebelum kamu pair out. Nak pusing macam mana? Pusing kiri ke kanan, kanan ke bawah, atas ke bawah, tak kisah. Bermakna magnesium teacher adalah betul juga kalau kamu letak like this. Magnesium kita juga akan betul. Kalau kamu tak suka atas bawah lah teacher nak letak kiri kanan. Ikut hang lah. Janji dia kena datang satu baru sepasang. So, your magnesium macam mana kamu letak pun betul dengan syarat dia adalah satu-satu, tapi dia akan salah kalau kamu letak sepasang. Okay, yang ni akan salah. Make sense? Okay, setakat ni. So, dia mesti kena satu-satu dulu. And then, mana-mana yang kamu lukis ni betul. And then, untuk magnesium, disebabkan dia adalah group 2 metal. Dia adalah group 2 metal. Group 2, group 1 tak payah fikir. Dia mesti donate.
Dan untuk soalan ni, dia tanya pasal octet. Question, octet means how many electron? 8. Thank you. Octet means 8. Kenapa magnesium lepas donate 2 elektron, dia akan capai octet? SPDF notation untuk magnesium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lepas saya donate 2, saya buang 2 valence elektron ni. Alright, saya akan capai octet. 2s2, 2p6. Nampak? Okay, so a bit of tips over here. Okay, tak adalah tips apa, just nak hidup kamu senang. Kalau kamu boleh detect valence elektron dia berapa, kamu akan boleh detect dia group apa. Kalau dia adalah group 1, group 2, sayang, tak payah fikir, dia mesti donate. Saya guna perkataan mesti sayang, dia mesti akan donate. A bit of tips, okay? Especially soalan objektif lah, tak payahlah nak fikir lama-lama sangat. Dan donate berapa akan jadi keyword. Kalau kamu hanya tulis donate, tolong betulkan jawapan kamu. Kamu kena bagi tahu donate berapa. Sebab kita nak dengan detail, saya nak capai octet. So donate berapa. Okay. So that is for your magnesium. Dia adalah group 2 metal. Dia mesti donate. Nitrogen, valence elektron 5. Dan cara kita lukis valence elektron 1, 2, 3, 4. Bila berpasang, sama. Kamu nak pusing mana pun, nak pasang kat mana pun, tak ada masalah. Tapi dengan syarat lukisan kamu sekarang kena 3 single dot, 1 double dot, pair dot, whatever you want to call it. Okay. Dan disebabkan dia adalah non-metal. Your nitrogen adalah non-metal, dia mesti ada ability untuk share elektron. Alright, disebabkan dia non-metal. Share berapa? Share 3. Kenapa share 3? Berapa yang kamu tak cukup, berapa banyak yang kamu akan share. Sekarang saya tak cukup 3 sebab saya ada 5 valence elektron. Nak capai octet saya kena ada 8. So tak cukup 3, saya share 3. Okay. So tips kedua, kalau dia adalah non-metal, dia akan ada ability untuk share. Okay. Selain daripada share, dia juga akan ada ability untuk accept. Sebab apa accept? Sebab sekarang valence elektron dia 5. Okay, valence elektron dia 5. Kalau valence elektron kita adalah 1 atau 2, kita akan donate. Your group 1, group 2 metal. Kalau valence elektron kita adalah lebih atau sama dengan 5 dan ke atas, valence elektron 5, 6, 7. Kita akan biasanya accept elektron. Alright? Kenapa kita akan accept? Sebab sikit lagi saya nak terima berbanding saya nak buang. So kalau kat sini kita akan boleh accept 3 elektron. Sama juga ya bila kita kata kita share dan bila kita kata kita accept, kamu kena tulis berapa banyak. Okay, so jawapan kena betulkan kena tulis berapa banyak. Kita ada 2 cara untuk nitrogen capai octet. Nitrogen boleh capai octet dengan keadaan nitrogen terima 3 elektron jadi N3- ataupun nitrogen share dengan katakan nitrogen. So dia boleh share ataupun dengan 3 hidrogen. Dia boleh share, so dia tetap akan jadi octet. Boleh share, boleh terima. Okay, setakat ni. Okay. So, let's see. Next, carbon. Valence elektron berapa? Kalau ada soalan tu, jawapan saya adalah SPDF notation. Alright, ataupun kamu ingat dia adalah group berapa. Untuk manusia siapa yang letak periodic table depan mata sekarang, sila tutup periodic table tu sebab periodic table tidak diberi. So siapa yang duk buka periodic table tengok, oh carbon group 14, so saya tahu dia 4 valence elektron. Hang sampai bila tak pandai. Alright. Yang gelak-gelak senyum-senyum tu lah manusia yang ada kat depan tu. Alright, koyum relax je. Koyum macam ni. Benda ni miss. Alright, so that is your carbon 4 valence electron because your carbon is a group 14. Kalau tak ingat SPDF notation. Dan cara kamu letak titik adalah 4 macam ni. Saya tak nak saya bagi tahu siap-siap. Kamu mungkin akan gelak. Saya tak nak macam ni. Kamu mungkin akan gelak. Kita tengok exam tu nanti. Apa buat macam ni, Richa? Kita tengok. Benda yang kita biasa terima dalam exam. Okay? So tak nak benda ni. So dia mesti adalah satu-satu titik. Dan untuk carbon, carbon pegang 4 elektron.
Rasa-rasa dia akan accept tak? Accept, share, donate. Apa jawapan kamu? Share. Mimi kata share. Fatin? Share. Share. Untuk carbon, kita hanya akan boleh share 4 elektron. Kita hanya boleh share 4 elektron. Kita takkan donate, kita takkan accept sebab valence elektron dia 4. So tadi saya bagi valence elektron 1, 2 kita akan donate. Valence elektron lebih dari 5 dan lebih kita akan accept. So sekarang kalau valence elektron saya 4, saya biasa hanya akan share. Okay? Yang ni kita akan accept dan juga share lah. Alright. So valence elektron 4 kita hanya akan share, kita takkan accept, kita takkan donate. And then untuk oksigen over here 6 valence elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again ya, bahagian mana yang berpasang kamu nak letak side mana? Saya tak nak letak macam ni, saya nak letak like this. Tak ada masalah, boleh. Janji dia adalah 2 single, 2 sepasang macam ni. Okay, so mana-mana kita terima. So that is your oxygen over that. And oxygen, rasa-rasa oxygen paling biasa kita jumpa O2 minus. So kita accept berapa elektron Nita? Dua. Kita akan accept dan kita akan accept 2. Selain daripada accept elektron, apa lagi oksigen boleh buat, Umaira? Share. Kita boleh share berapa? 2 elektron. Kita boleh share 2 elektron. Okay? Nak tahu share berapa elektron? Senang je. Kita akan kongsi yang single je. Yang couple kita tak kongsi. Alright? Yang dah couple tu, yang dah 2 tu kita tak kongsi. Alright? Tak share dah. Kalau Koyum ada girlfriend. Kita nak dah agak misong. Sekarang pun tak nak agak misong kan? Alright. Sodium over here 1, sodium tak payah cakap lah. Sodium kat sini 1, so sodium mesti adalah donate elektron. And kita akan donate 1 elektron kat sini jadi cation. Okay, so dia akan jadi ionic bond lah. And Br. Br, 7 valence elektron, group 17. So kita akan ada 7 titik di situ. Di mana 3 dah berpasangan. Alright, 6 tu dah berpasangan. 2, 2, 2, 1 tu single. Letak macam mana pun saya tak kisah. Again ya sayang, again and again saya tak nak titik like this. Okay, yang ni yang kita biasa jumpa. Lepas tu budak pernah jawab kat saya, teacher tak nampak ke? Aku ngajak tu. Oh ya, saya tak nampak dan mata saya, kamu kena lukis sampai takat mata saya nampak. Orang tua ni kalau nampak baru dapat markah. Kamu kena ingat siapa yang bagi markah kat kamu. Okay, jahat gila kan aku. So kat sini, obviously kita akan accept 1 elektron, tak ada apa, senang je kalau you pernah mengantuk. Kita akan accept 1 elektron dan kita akan share 1 elektron kat sini. Because we want to become Br minus. And also yang penting, kenapa jadi accept, donate and release? Satu je, sebab saya nak stabil. Kalau saya nak bagi kat orang ataupun saya nak ambil orang punya, kenapa kita buat macam tu? Sebab saya nak saya lagi hebat, saya nak saya lagi kuat, saya nak saya lagi stabil. And the reason over here, semua sebab kita nak achieve octet. Okay. And the last but not least over here, 2 yang saya nak bincang kat last ni, neon. Neon adalah group 18. Bila dia group 18, dia akan pegang 8 valence elektron dan kamu perasan 8 valence elektron kamu like this. Okay. Soalan saya Koyum, neon akan donate, accept or share berapa? Dia dah stabil lah. Dia dah stable. So, tak payah buat-buat. tak payah buat apa. Do not ataupun tak payah buat apa. Aku pun tulis tak payah buat apa. Sister. No changes lah. Alright? No changes. Okay, kamu ingat kamu je letih. Saya pun letih. Saya kelas 5 jam ni. Okay. So stable and no changes. Okay, that will be stable and no changes. So tak semestinya semua keadaan kita nak berubah. Kalau kita dah memang stabil, kita tak akan berubah untuk jadi kurang stabil lah. Okay, so kalau dia dah stable, we leave it. That is your group 18. Yang ni kita nak bincang. Gallium is your group 13. Okay, kalau kamu tengok soalan saya tadi, tips yang saya bagi, valence elektron 1, 2 kita dah settle. Valence elektron 4 kita dah bincang.
Valence elektron 5 dan ke atas kita dah share, kita dah bincang. Valence elektron 8 baru kita bincang. Kalau valence elektron 8, there will be no changes. Okay? So kita dah tengok yang tu. Satu lagi kita tak tengok sayang, valence elektron 3. Bila valence elektron 3 ni, dia pelik sikit. Sebab bila valence elektron 3, okay, dia adalah group 18. Group 13 biasanya. Dan group 13 yang kita biasa jumpa bukan gallium pun. Group 13 yang biasa kita jumpa aluminium. Aluminium adalah logam. Semua orang tahu. Dan kalau ikut logam yang kamu biasa jumpa, group 1, group 2, dia biasa akan jadi positive 1, positive 2. Donate 1, donate 2. Aluminium boleh jadi. Aluminium metal boleh donate 3 elektron. Okay, boleh jadi cation. Tapi pada masa yang sama, logam ini dia pelik sikit. Dia boleh share 3 elektron juga. Logam lain dia takkan share. Sodium, magnesium, calcium, group 1, group 2 tu dia takkan share. Dia akan bagi je. Sama ada saya bagi atau saya tak bagi. Saya takkan wujud keadaan kita kongsi. Tapi aluminium ni ataupun your group 13 gallium, dia pelik sikit. Dia boleh donate 3 untuk jadi cation, donate 3 elektron. Ataupun dia boleh share 3 elektron. Okay? Sebab apa? Sebab your group 13, dia boleh jadi ionic bond. Dia boleh jadi covalent bond. Okay? A bit lah. Nak masuk bonding sikit. Dia boleh jadi ionic bond, dia boleh jadi covalent bond. Okay? Tetapi kalau group 1 metal, group 2 metal, logam kumpulan 1, logam kumpulan 2, dia mesti ionic bond. Dia tak gang dengan covalent. Okay? So siapa yang akan jadi ionic kat sini? Ionic contoh aluminium oxide. Aluminium fluoride. Dia akan jadi ionic. Tapi dia akan jadi covalent bila dia aluminium chloride, aluminium bromide. Okay. Kalau nak tahu kenapa, kita akan belajar benda ni kat second year nanti. Tapi kalau nak bagi tahu dengan simple kenapa fluoride jadi ionic tapi chloride bromide jadi covalent, electronegativity. Alright, electronegativity. Okay, tu reason dia. So, berhati-hati dengan aluminium lah. Saya bagi contoh siap-siap dengan aluminium sebab yang biasa kamu jumpa memang aluminium. Sebab tu saya bagi siap-siap dengan aluminium. Okay, so berhati-hati dengan aluminium. Dia boleh donate, dia boleh share walaupun dia adalah logam. Okay, hanya untuk group 13. Group 1, group 2 tak gang. Group 1, group 2 mesti donate. Question setakat ni? Senang? Okay, kalau senang kita nak move on. Just before saya nak move on, just nak ingatkan sekali lagi bila kamu lukis your Lewis dot symbol, make sure dot-dot tu adalah nampak jelas terpampang. Dot-dot tu mesti adalah duduk pada atas, bawah, kiri, kanan untuk simbol kamu. Dan saiz besar lah. Jangan saiz yang kamu jatuh sebutir nasi jawapan kamu tertutup. Okay? Okay, next. Kita nak masuk ionic bond dengan covalent bond. Saya nak fokus pada formation sahaja. Saya nak fokus pada formation. Kita dah bincang sedikit pasal ionic bond dengan covalent bond tadi. So, sekali lagi, ionic bond kamu akan ada keadaan cation, akan ada keadaan anion. Di mana cation adalah donate electron. Dan anion adalah accept electron. So, most of the time, soalan saya, siapa yang akan donate electron? Haziq? Li. Tak nak tengok Li dulu. Li tu apa? Metal. Metal. Alright. Biasanya orang yang akan jadi cation ataupun donate elektron yang bertanggungjawab untuk buang elektron adalah logam. And vice versa. Siapa yang akan accept? Umaira aja. Siapa yang akan accept, Fio? Fluorine. Fluorine. Fluorine tu apa, Fio? Non-metal. Non-metal. Suara bawa bangun tidur. Ni adalah ayat pertama yang cakap hari ni, Pak. Tak cakap dengan siapa lagi, Pak. An ion will accept electron, that is your non-metal over that. Sebab tu most of the time ionic bond akan berlaku antara metal dengan non.
metal. Dia kena ada orang buang supaya orang tu boleh terima. Dan macam Fio dengan Haziq dah cakap, your metal over here adalah lithium, you have your lithium fluoride. So obviously lithium adalah logam kamu, yang ni adalah non-metal. Dan lithium kena jadi positive charge, fluorine kena jadi negative charge. Dan bila soalan kata formation, guys, benda yang kamu kena ada. Satu, the formation. Alright, show the formation. Benda kedua yang kamu kena ada, label the bond. Label and name the bond. Benda ketiga yang kamu kena ada, explain. Oh sorry, yang ni bukan sebab formation. Yang ni sebab perkataan describe. Okay. Bila perkataan describe ataupun bila perkataan explain ataupun perkataan satu lagi yang dia suka guna, discuss. Bila tiga perkataan ni, alright, benda yang dia nak bukan hanya formation. Dia nak show the formation, dia nak tahu bond apa yang terhasil dan duduk di mana, dia juga nak explanation. Okay. Explanation ayat dia takkan berubah ikut seperti apa yang saya bagi kat YouTube, tukar orang, tukar number of electron je. Okay. So kita akan tengok show the formation kat sini. Macam mana nak show the formation? Kalau soalan minta show the formation adalah macam kalau kamu tanya mak kamu macam mana nak buat kek. Mak kamu takkan cakap siap-siap datang buka awal letak berapa darjah. Dia akan bagi tahu dulu tepung berapa kilo, telur berapa biji, gula berapa banyak. Betul? Dia bagi tahu ingredient. Sama, kita bagi tahu ingredient. Bahan apa yang kita ada? Bahan yang kita ada lithium dan juga fluorine. Alright? Dan disebabkan kita nak tunjuk show the formation, formation berlaku sebab dia donate elektron dan accept elektron. Kita bermain dengan elektron. So kamu kena tunjuk elektron dia. Valence elektron lithium 1, valence elektron fluorine 7. So kena letak berpasangan. Itu bahan yang kena ada atas meja. Okay? Untuk nak dapat lithium fluoride, itu bahan yang kita kena ada atas meja. Dan bila dia adalah ionic bond, dia wujud sebab kita donate dan accept elektron. Elektron bergerak dan tak patah balik dah. Bila elektron bergerak dan tak patah balik, arrow kamu mesti adalah single-headed arrow. Dan single-headed arrow ini akan tunjuk from where to where. So, arrow kamu kena tunjuk dengan tepat daripada elektron mana bergerak ke elektron mana. So, dia akan bergerak daripada single electron lithium bergerak ke single electron fluorine. Okay? Koyum, are you writing? Are you doing? Dah buat ke? Then, you're looking at me, staring and accept to be good. Buatlah! Pegang pen, tulis. Setakat tengok je bila nak pandai. Kalau saya harap kamu nak tengok je, saya cakap je, saya tak payah tulis. Saya cakap je kamu dengar, boleh jadi pandai. So, yang akan dapat markah kat sini, arrow ni satu markah weh. Kalau kamu nak tahu. Arrow color merah tu satu markah. Bahan dengan betul, Lewis structure bahan betul, satu markah. Nampak? Senang. Okay? Next. Kita dah ada bahan, kita dah tunjuk apa yang berlaku, kamu dah campur dah, mak kamu dah tunjuk tepung kena campur dengan apa, kena campur dengan telur, kena campur dengan lepas tu, apa yang terhasil. So selepas lithium donate elektron bagi kat fluorine, dia donate. So arrow adalah single headed and one way. Bila dia dah bagi, dia dah tak ada dah sayang. Lithium tu, dia dah tak pegang apa-apa elektron. Nampak dalam bracket saya dah tak ada elektron. Dan bila dia dah tak ada elektron, sebab tu dia dah jadi positive charge. Okay. Dan fluorine kamu berbeza. Fluorine kamu asal ada 7. Dan sekarang dia terima seorang. Alright, dia terima seorang. Yang baru, yang warna merah. Dalam exam tak payah tunjuk warna merah pun tak apa. Okay, tunjuk semua color sama pun tak apa. So saya nak tunjuk sebab saya nak ajar je. So warna merah ni masuk daripada lithium dan F akan jadi F minus dan dia akan capai octet. Okay. And that is the way that we are drawing it. Kalau dia ada elektron, dia ada. Kalau dia tak ada elektron, dia tak ada. Jangan lukis. Sebab dia dah bagi. Okay. Dan this is your product. Produk satu markah. Dan kalau kamu perasan produk kita kat sini, positive charge dengan negative charge.
Antara positive charge dengan negative charge ada apa-apa tak? Ionic bond. Ionic bond. Tapi ionic bond ni adalah atas angin. Thank you Ikin. Ionic bond ni adalah atas angin. Maksud teacher atas angin. Kalau kamu ada magnet kutub utara, kamu ada magnet kutub selatan. Kamu letak atas meja. Apa yang dia akan buat? Dia akan tertarik. Right? My question. Bila kamu letak dia orang atas meja dan dia orang tertarik, antara dia orang tu ada tali tak tarik mereka? Tak ada. Tak ada. Dia hanya ada satu jenis daya tarikan. Force of attraction. Kita tak nampak daya tu. Tapi kita tahu daya tu ada. So, tengah-tengah ni adalah ionic bond macam Ikin cakap. Tapi, jangan letak apa-apa line. Jangan letak tambah. Jangan letak apa-apa benda jangan letak. Antara positif dengan negatif, kat sini positif saya, kat sini negatif saya. So, antara mereka, that is your ionic bond. Nampak? Alright? Ingat ya, ionic bond bukan ikatan. Dia tak ada ikatan macam ni. Dia tak ada benda ni. Dia hanya adalah positif, negatif, dia ada daya tarikan. So tengah-tengah antara dia orang ni, atas angin ni adalah your ionic bond. So kamu hanya perlu label like this, tunjuk ionic bond antara positif, antara negatif. That is ionic bond. Label ini satu markah. Simple? Okay? Alright? Ayat saya memang tak plan nak ajar. Ayat dia seperti apa yang dalam YouTube. Tapi kalau YouTube hari tu saya guna magnesium oxide. Magnesium having 2 valence electron. Kat sini lithium fluoride. Lithium having 1 valence electron. Okay. Tukar orang, tukar bilangan. Ayat guna sama. Saya memang nak ayat yang sama je. Okay. Next. Kita tengok contoh satu lagi. Dengan 2 contoh saya rasa. Lithium oxide. So saya akan mula dengan lithium. Senang lah, asyik duduk lithium je. Okay, yang ni. Yang ni saya nak fokus teknik menjawab. Kita ada 2 lithium dengan oksigen. Jangan buat like this. Bukan salah. Cuma arrow kamu susah nanti. Okay. Saya rasa cara yang paling senang adalah cation and ion. Kamu letak baris. So saya akan letak lithium saya 2. Teacher akan letak macam ni. Lithium, lithium. Tambah oksigen 1. Okay. Lengkapkan dengan lone pair dia. Lone pair lithium 1. Lone pair lithium 1. Oksigen saya 6. So oksigen kamu should be something like this. Again, like I said, teknik menjawab. Kamu akan perasan teacher letak single elektron dia di sebelah kiri menghadap lithium. Of course, kalau kamu tak minat, teacher saya tak suka. Saya nak letak single elektron saya jauh daripada lithium. Boleh, tak ada masalah. Arrow hang pusing jauh je lah. Alright. Saya nak arrow tu pusing dekat, saya nak nampak benda tu kemas. Sebab tu arrow saya letak single elektron saya menghadap lithium. Okay. So arrow akan bergerak dari mana ke mana? Zatasha? Daripada lithium ke oksigen. Zatasha kata daripada lithium ke oksigen. Betul tak arrow saya macam ni, Zatasha? Zatasha kata betul. Anybody? Salah. Ida kata salah. Ikin kata salah. Sebab? Dia kena dengan elektron ke oksigen tu. Single elektron tu. Yes. Titik. Arrow ni adalah from to. From siapa? Single electron to single electron. Okay. Arrow ni kita cerewet lah sebab saya bagi markah weh. Arrow yang warna merah ni dapat markah weh. So kita memang cerewet. Ya, saya memang cerewet. Sebab dia bukan arrow bodoh-bodoh weh. Dia tunjuk elektron tu pergi kat siapa. Okay. So kamu kena tunjuk elektron adalah daripada single elektron bergerak ke single elektron. Okay. Bukan setakat daripada lithium ke oksigen. Is the single electron in the lithium to the single electron in the oxygen. Okay. So that is how your beginning look like. Bahan yang kamu ada, apa yang kamu buat pada diorang dan apa yang kamu akan dapat. So sekarang saya ada 2 lithium. Ada 2 cara nak jawab. Cara tipikal, cara orang kata luruh benda itu kamu jawab macam ni ya. Alright, ni luruh benda tak gaban. Okay. Dan tak payahlah jawab macam ni sayang. Kita buat cara bijak sikit. Cara bijak adalah kita tulis nombor. Alright, lithium ada 2. So letak 2 kat depan, lepas tu baru letak lithium.
Nampak? Alright, letak nombor. Jangan letak nombor kat bawah. Jangan letak nombor kat bawah, kat depan. Alright, letak nombor kat depan. 2 biji lithium akan ada 1 biji oksigen. My question over here. Aisyah, oksigen charge berapa? Negatif. Negatif. Aisyah kata negatif. Ain Akila? 2 negatif. 2 negatif. Ain Akila, kenapa 2 negatif? Terima 2. Sebab dia terima 2 elektron. Thank you. O2 minus sebab dia terima 2 elektron daripada lithium. 1 daripada lithium atas, 1 daripada lithium bawah. Berhati-hati dengan charge yang kamu letak. Tengok betul-betul berapa banyak yang kamu donate dan tengok betul-betul berapa banyak yang kamu accept. Okay. So antara diorang sekali lagi, that is your ionic bond. Okay. Simple. Alright. Untuk next, yang ni just very quickly nak go through. Your magnesium ada 2 valence elektron, so 2 titik. Fluorine plus fluorine sama, kita akan buat dalam bentuk baris. Untuk hidup kamu senang, arrow kamu tak payah pusing jauh-jauh. That is what we are going to do. Dan kalau kamu perasan, kita banyak menukis dalam ni. So tak payahlah kedekut kertas sangat sayang. Lukislah besar-besar. Kamu ni masalah bila lukis tu, saya jatuh nasi sebutir pun, jawapan kamu tertutup. Okay, tu masalah kamu. Lukis besar-besar. Lukis dalam keadaan saiz yang kamu selesa boleh nampak. So, kita akan ada benda ni. Magnesium akan donate 2 single electron kepada 2 fluorine. Setiap fluorine akan dapat 1. That is what happen. And magnesium akan jadi Mg berapa positif. Magnesium akan jadi Mg berapa positif. Dania? Positif. 2 positive. Thank you. So, untuk fluorine pula, kita ada 2 fluorine. Sama, kita letak nombor je kat depan. 2. Lepas tu kamu letak fluorine. So, fluorine akan penuh dengan octet 8 elektron around it. Hakim, fluorine sekarang charge berapa? 2 minus. 2 minus. Satu. Minus. Ya, minus saja. Saya bukan nak total elektron. Saya nak setiap satu fluorine terima berapa. So, setiap satu fluorine hanya terima 1. Kita dah letak 2 dah kat depan. Alright? So, fluorine hanya pegang negatif 1. Fluorine pegang negatif 1. Tapi kita ada 2 fluorine. So, 2 kat depan. Okay? Your ionic bond standard kat sini. That is your ionic bond. So, standard cara nak jawab, kita akan letak dalam bentuk like this. Supaya hidup kamu senang. Cation sebelah, anion sebelah. Okay? Alright. Dan last but not least, kalau kamu perasan, kita akan selalu tulis logam dulu sebelum non-metal. Kenapa kita akan buat macam tu? Sebab kamu akan nampak kat sini. Kalau logam tak donate elektron, non-metal tak akan dapat elektron. Sebab tu biasa kita jumpa, kita memang akan jumpa like this. Alright, kita akan jumpa like this. Kenapa jadi macam ni? Sebab kalau logam tak donate elektron, elektron datang dari mana? Okay. So next kita nak masuk covalent. Sama juga bila dia adalah perkataan describe, sama macam tadi. Describe, explain atau discuss. Sama, kita perlukan 3 benda. Kita perlukan show formation. Kita perlukan label the bond. Kita perlukan explanation. Same thing. Okay, same thing. Cuma sekarang berbeza, dia adalah covalent. Alright, dia adalah covalent. Dan bila dia adalah covalent kat sini, apa maksud covalent? Yati? Share elektron. Dia adalah share. Dia donate tak? Tak. Dia ada charge tak? Positif, negatif? Ada? Dia ada charge? Tak ada. No cation, no anion. So, dia takkan ada charge.
Alright, dia takkan ada charge, dia takkan ada cation and anion. Dan yang paling ketara, berbeza paling ketara dengan ionic bond selain daripada tak ada charge adalah arrow yang kita akan guna. Kalau tadi kita guna arrow single headed. Alright, Nida dok ready dok menjawab dah. Ya, saya tahu jawapan dia. Arrow kita macam mana, Ida? Ada dua kepala. Ada dua kepala. Dua arrow. Dua kepala, kita ada dua hujung dan saya panggil benda ni double headed. Benda ni kena ada double headed. Kenapa double headed? Dia orang kongsi antara tu. Dia tak bagi. Alright? Dia tak bagi. So dia mesti adalah double headed kat sini because they are sharing. Okay? That is the reason and that is the main difference dalam formation dia sebenarnya. And jawapan juga adalah produk dia nanti juga akan berbeza sikit. Kita tengok dulu untuk amonia. Untuk amonia kita bermula dengan nitrogen. Nitrogen valence electron 5. And guys, at this point you should very good at their valence electron. Saya takkan tunjuk dah SPDF notation. Kamu masa buat, kamu tulis, kamu tengok sendiri. Okay? So that is your nitrogen 5. Hydrogen teacher ada 3. Sama macam tadi, teknik menjawab. Letak sebaris. Jangan letak ke kiri, ke kanan semua. Memang jenuh hang nak pusing arrow hang tu. So letak like this. So jawapan kamu akan panjang ke bawah. Okay? And then sharing mesti antara hang nak couple, hang kena couple orang yang single weh. Hang kalau nak cari couple, hang jangan cari orang yang dah berdua tu, kesian couple tu. Alright, betul Koyong? Koyong bab ni laju lah. Okay? So bila kamu nak couple, kamu kena cari orang yang single, arrow kamu make sure double headed di sini. Sama juga the single with the single, double headed arrow. Check all your arrow, check kedudukan arrow. Okay, sekali lagi arrow kena tunjuk daripada elektron mana ke elektron mana. That is how it should be. Okay. And produk kamu akan jadi apa? Produk kamu akan jadi and perasan tak lone pair kamu ni tak bergerak? Okay, kita panggil benda ni lone pair by the way. Apa itu lone pair? Lone pair adalah valence electron yang berpasangan. A pair of valence electron that does not involve in the bonding. Sekarang kita nak ada bonding tapi dia tak buat apa. So dia does not involve and dia kena kekal kat situ. Kenapa kekal? Memang valence electron dia. Okay? Saya tak buat apa, tak bermakna saya tak ada. Okay? So yang tu. Next, ikatan. Saya akan ganti sharing ni dengan ikatan dan saya akan ada satu ikatan dengan hydrogen. So I form a bond over here with hydrogen. I form another bond over here with hydrogen. And I form another bond over here with hydrogen. Okay? Dan kalau kamu tengok sekarang, ikatan kamu, satu ikatan ni sebenarnya berapa elektron? Anybody? Dua. Okay. Satu ikatan sebenarnya 2 elektron. The so-called sharing adalah nitrogen pegang 1 elektron, hydrogen pegang 1 elektron dan diorang kongsi. So atas ikatan ni sekarang akan ada nitrogen elektron 1, hydrogen elektron 1. So dia akan share macam tu. Lain dengan ionic, dia akan ada ikatan. Sebab apa? Dia akan pegang tangan lah. Saya bagi tangan saya, kamu bagi tangan kamu, kita akan pegang lah. So dia akan ada ikatan. Okay, itu beza dengan ionic. Ionic, hang nak aku bagi kat hang, hang ambil habis. That's it. Tak ada dah. Alright, so kat sini saya ada, hang ada, kita share. Okay, itu beza paling utama dalam ionic dengan covalent, dia akan ada ikatan. So, setiap ikatan, satu single bond. Ayat ni kita akan take guna. Nanti tak berhenti-henti. Satu single bond, 2 elektron. Statement ni, kamu akan nampak di sini. Kamu akan nampak di sini. Okay. Satu single bond adalah 2 elektron. Make sense? Okay. Dan macam mana nak label covalent bond? Kalau ionic tadi atas angin. Sekarang kita tahu covalent bukan atas angin. Dia ada ikatan. So, label ikatan tu. Ikatan ini. Saya jenis malas. Dan saya jenis tak payah kamu tulis banyak. So, label, tarik semua. Label sekali je. Covalent bond. Of course, tak kemas lah teacher macam ni. Nak tarik satu-satu. Label, sila. Tarik satu, label sekali covalent bond. Tarik satu, label sekali covalent bond, boleh. So ikatan yang terhasil antara nitrogen dengan hydrogen adalah covalent bond because they are sharing electron between them. Okay. Question?
Senang, boleh beza. Alright. Next, kita nak tengok kita nak tengok water, boleh lah. H2O pun boleh lah laju lah. H ada 2 biji, oksigen ada 1 biji, 6 valence elektron. So ada 2 yang single. So dua-dua daripada hidrogen akan pergi ke oksigen, dua-dua hidrogen akan pergi ke oksigen tapi pasangan elektron yang berlainan. Ada 2 single dalam oksigen. So satu pergi kat single atas, satu pergi kat single bawah. Arrow kamu, jangan lupa arrow kamu mesti double headed. Dia bukan pergi sahaja, dia share. Itu covalent. Okay, itu covalent, dia share. And lepas tu kamu akan dapat jawapan kamu. Nampak tak? Oksigen duduk tengah. Dia akan pegang satu ikatan dengan hidrogen. Dia akan pegang satu ikatan dengan hidrogen. Okay. Dia akan pegang macam tu. Dan berapa lone pair yang masih ada pada oksigen? 1 pasang, 2 pasang. Dia masih ada 2 lone pair dengan oksigen. 2 lone pair tu kena duduk dan diam sepasang. 2 pasang. Okay. Badan Imaya, sayang, kita panggil benda ni lone pair. Lone pair adalah valence elektron yang tak terlibat dalam ikatan. Bila dia adalah lone pair, sepasang-sepasang. So bila kamu lukis, dia kena duduk sepasang-sepasang. Okay? Untuk manusia-manusia yang lukis like this, untuk kamu nampak lagi dia sepasang. Setakat sekarang ni, sejam yang pertama ni, yang ni betul. Sejam yang kedua nanti, yang ni salah. Okay? So, boleh saya terima dua-dua. Okay? So, that is your water. That is your covalent bond, of course. Alright. Tak ada apa. CF4. Carbon ada 4. Saya nak tunjuk jawapan je. Tak ada apa. Oh my god. Kena lukis 4 kali. Disebabkan saya guna komputer dan kita guna teknologi, there is one thing is wrong, we can copy and paste. Kamu tak ada copy and paste. Kamu lukis. Kalau dalam exam pun boleh copy paste macam ni, senang hidup kita. Wah, cantiknya lukisan, semua sama. Jangan buat macam saya lah sayang. Saya malah. Okay. Kat sini pun sama. Fluorine kamu sekarang ada 7. So ada satu single, satu single, satu single. Setiap satu single tu akan pasang dengan setiap satu daripada carbon. So standard. Masih adalah arrow yang sama. Kita akan guna double headed arrow sebab dia covalent. Dua-dua adalah non-metal. So kita akan tahu dia covalent lah. Okay. Senang je nak tengok covalent ke ionic. Tengok metal atau non-metal. Tengok dia logam apa. Ataupun dia tak ada logam. Okay, so yang ni dua-dua bukan logam. So bila dua-dua bukan logam, dia akan jadi covalent. So ikatan mesti adalah double headed arrow. And carbon kamu akan pegang 4F. 1, 2, 3, 4. Dan. Yang ni saya nak tunjuk adalah dan lone pair yang ada ni kena kekal ada. Hang jangan hilangkan lone pair ni. Ingat dah titik yang kamu dah ada, dia kena ada. Kecuali dia dah masuk pada ikatan. So dia ada lagi, so make sure ada. So video saya panjang, saya rasa sebab separuh masa tu saya duduk lukis titik je. Okay. Alright, nak macam mana tu lah Lewis structure. Lewis dot symbol tu lah titik yang nak bagi dapat markah pun. Okay. So that is your Lewis dot symbol over here, your CF4. Kita akan banyak guna benda ni nanti. Okay. Questions setakat ni? Alright, good news. Very good news adalah untuk the rest of the chapter kat bawah, kita hanya akan fokus pada covalent sahaja. Ionic berhenti di sini. Kita tak akan tengok ionic dah. Ionic paling banyak dia nak keluar, dia keluar takat macam ni je. Formation. That's it. Oh, explanation. Habis. Semua benda untuk chapter ni, the rest of the thing in your 7.1, 7.2, 7.3, semua cerita pasal covalent. Kenapa? Nak cerita ionic pasal apa? Tak ada benda dah ionic nak cerita. Ionic dah bagi, habis cerita. Saya dah bagi dah. Aku nak buat apa lagi? Tak ada cerita dah. Tapi covalent dia lain. Bila dia share, bila kongsi tu cerita dia panjang lah. Betul tak?
Bila mak kamu beli motor, so kongsi dengan adik. Dia kalau beli seorang satu, dia tak ada masalah. Tapi bila beli motor kena kongsi tu, masalah wujud. Macam tu lah. So kita nak bincang masalah apa yang wujud bila kita kena kongsi. Okay? So, next kita nak tengok drawing. This is the step yang sama lebih kurang macam saya ada dalam nota dengan dalam YouTube. Cuma saya rasa yang tu macam panjang sangat, saya nak bagi summary sikit lah. So yang ni summary dia sikit kat sini, masih 5 step. Benda yang sama, saya pun malas nak baca, kita akan tengok terus step tu. Okay, kita akan tengok terus step tu nak lukis macam mana. Okay, alright. So nanti kalau nak tengok balik, sebab saya rasa yang ni pendek sikit, kalau nak salin yang ni boleh buka balik video lah, saya akan upload video ni kat YouTube nanti. Okay, so yang ni pendek sikit. Alright, next yang kita nak tengok adalah draw the Lewis structure for the following compound. Bila soalan hanya minta draw, yang ni kita nak sekali lagi teknik menjawab. Soalan tak minta explain, describe, semua tak ada. Perkataan formation pun tak ada. Bila dia nak draw, bermakna kita hanya nak jawapan akhir tu. Alright, kita nak structure akhir tu. Okay, the last structure yang kamu dapat. Tak payah arrow, tak payah tunjuk elektron bergerak dari mana, tak payah. Saya nak tahu jawapan dia. Kalau untuk case macam ni, Lewis structure kita tahu ada 2 jenis. Ada ionic, ada covalent. Sebelum kamu lukis, sayang, kamu kena tentukan dulu dia ionic atau covalent. Yang tu yang jadi problem. Okay, yang tu yang jadi masalah selalu. CH4, ionic atau covalent? Covalent. Thank you, Ikin. CH4 adalah covalent sebab carbon adalah neutral pula. Carbon adalah non-metal, hydrogen non-metal. So dia adalah covalent. Dan untuk covalent nak lukis Lewis structure, step 1. Okay, nak tanya yang ni. Alright, video saya panjang. Mesti hampa tengok kan? Saya positif ya. Umairah, step 1. Kita kena buat apa? Total valence electron. Total valence electron. Kita kena kira total valence electron sebab Lewis structure, the entire story about Lewis structure adalah cerita pasal valence electron nak susun macam mana. Kalau bahasa Melayu dia, bahasa simple dia, Lewis structure tu adalah bermain dengan ikatan dan ikatan bermain dengan valence electron. So at the end of the day, Lewis structure adalah valence electron ada berapa, susun macam mana. Dengan kata lain, valence electron tak boleh salah. Total valence electron, kira satu-satu, carbon ada berapa, hydrogen ada berapa. Carbon ada 4. Alright, group 14, hydrogen ada 1 darab 4. Darab 4 sebab ada 4 biji. Alright, so 4. Total valence electron untuk CH4 8. Dan macam ayat yang saya cakap tadi, Lewis structure bermakna kita nak susun valence electron masuk dalam structure tu. So total valence electron at the end of the day kena adalah kosong. Okay, so saya mula second step. Kita nak bergerak kepada second step. Dania, second step saya. Write the skeletal structure. Skeletal structure. Okay, siapa central atom rasa-rasa? Huh? Siapa central atom? C. C. Saya dalam yang cara betul baca nota, tengok video lah. Cara saya senang je. Hang ada C1, carbon 4. Carbon 1, hydrogen 4. Hang rasa siapa nak duduk tengah? Alright, tu cara paling, ni bukan cara kimia tau. Ni cara logik. Okay. Cara kimia kita sembang nanti. So, C akan jadi central atom. Pilih central atom macam Diana cakap, skeletal structure. Apa maksud skeletal structure? Okay. Macam tulang-tulang ikan, skeletal. Alright. So, single bond dengan hydrogen, single bond dengan hydrogen, single bond dengan hydrogen. Step ni tak payah fikir. Budak selalu kata Lewis structure kena banyak fikir. Tak payah fikir. Total valence electron yang betul dah ada. Second step, pilih central atom. Tengok logik je. Lepas tu, tulang ikan. Tulang ikan kepada semua terminal atom. So, single bond, single bond, single bond. Habis. Alright. So, satu single bond berapa elektron, Fio? 2. Sekarang saya dah ada 4. So, saya dah guna berapa? 8. Saya dah guna 8. Sayang, tolak 8. Kosong. Total valence electron adalah jumlah elektron yang kamu boleh masuk dalam Lewis structure. Saya ada 8 elektron yang saya boleh bawa masuk. Dan sekarang saya dah habis guna. Ada tak lagi elektron yang kita boleh bawa masuk?
Tak ada dah kan? Alright? The moment total valence electron kamu dah kosong, bila total valence electron kamu dah kosong, step seterusnya adalah sentiasa check octet, check duplet. Alright? Tak payah fikir dulu benda lain, tak payah tengok step lain. Check octet, check duplet. Hydrogen, duplet. Kenapa hydrogen duplet? Sebab hydrogen, dikeliling hydrogen adalah ikatan. So satu hydrogen sekarang ada satu ikatan yang pegang 2 elektron. Dan semua orang tahu dalam silibus kita seorang sahaja yang boleh jadi duplet hydrogen. Dan dia hanya perlu 2 elektron. So setiap hydrogen kita sekarang ada 2 elektron. Setiap hydrogen kita ada 2 elektron. 2 elektron, 2 elektron. So my hydrogen right now is happily ever after duplet. My oxygen. Mana ada oxygen? So my carbon. Duduk tengah. My carbon right now surrounded by how many electron? Syafiqah? 8. Alright, my hydrogen is surrounded by 8 electron. That is my hydrogen in the center. Hydrogen dikelilingi oleh 2, 4, 6, 8. 8 elektron. Dan carbon saya octet. Okay, sebab 8 elektron duduk keliling dia. So, dia akan jadi octet. So, bila kita dah total valence electron kosong, kamu dah ada Lewis structure kamu, sebelum proceed, check dulu. Kalau dia dah duplet, dia dah octet, sayang, ni dah betul dah. So, CH4 kamu macam ni lah. That is your CH4 of Lewis structure. And that's it. Makes sense? Okay. Alright, senang sahaja dengan syarat pegang pen dan lukis, bukan tengok sahaja koyo. Okay. Alright, boleh sambung. Okay, kalau boleh sambung. Sekali lagi sayang, saya nak ingatkan satu sahaja. Total valence electron jangan salah. Okay, total valence electron jangan salah. The next that we have over here adalah CO2. Yang ni kita nak tengok. Yang ni sebab dia melibatkan double bond. So kita nak tengok kenapa double bond. Okay. Jangan risau. Kalau kamu ada tengok video, kita pun dah bincang dah sebenarnya yang ni. Total valence electron untuk CO2. Same thing, carbon 4, oxygen 6 darab 2. Valence electron saya memang tak ajar dah ya. Valence electron kamu patut tahu dah. Okay. Dan kalau kamu perasan, kalau siapa yang dah buat tutor, kamu akan jumpa apa? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Benda yang sama. Kalau Han dah buat carbon tu sampai 20 kali, takkan Han tak tahu carbon tu 4 lagi. Alright, kalau oxygen tu Han dah jumpa sampai 40 structure, so oxygen tu Han tahu 6. Mimpi pun Han tahu. So you have your 16 electron over here. Next step, Koyum, next step apa? Buat structure. Siapa centroid tu? Carbon. Lepas tu, bond macam mana dengan oksigen? Buat satu bond dulu. Thank you. Kiri kanan. Alright. Kiri kanan. Alright, kiri kanan boleh atas bawah boleh suka hati. Nak tak macam mana. So, single bond dulu. Dan Nita, single bond kat sini. Kita kena tolak berapa elektron yang kamu dah guna. Lapan. Tolak 8. 4. 4 Nita, kenapa 4? Sebab carbon 4. Itu. Nak bagi 8. You're not ready for my video. You're not ready for my class. Kita tolak 4 kat sini sebab bila kamu dah lukis skeletal, satu single bond adalah 2 elektron. Satu single bond adalah 2 elektron. So kamu dah guna berapa? Yang ni adalah jumlah yang kamu ada untuk digunakan. So setiap kali kamu guna, kamu kena tolak. Sekarang saya dah guna 4. So saya tolak 4. Okay. Next. Saya masih ada tinggal, saya belum jadi kosong. Bila saya belum jadi kosong, Aisyah, next step.
Letak 6 elektron Kat mana? dekat O. Kenapa letak 6 elektron kat O? Sebab nak jadikan dia oktet. Nak jadikan dia oktat. So, lepas total valence electron dah ada, kamu akan pilih siapa central atom dan letak single bond untuk terminal atom. Lepas tu make sure tolak elektron. Setiap kali kamu guna elektron, kamu kena tolak. Okay? So, ada tinggal. So, step ketiga adalah apa yang kita buat? Kita akan oktatkan terminal. Sebab tu saya tak payah fikir. Ada elektron tinggal, tengok terminal. Terminal oksigen. Sekarang oksigen hanya pegang 2. Oksigen tak cukup. Oksigen kena oktat. So, oksigen kita letak 6 lagi. Sebab tu Aisyah kata letak 6. Tapi 6 yang kamu letak kena duduk dalam sepasang. Kita panggil benda ni lone pair. Kamu letak 3 pasang lone pair. Okay. Sama juga dengan oksigen kat sebelah. Kamu akan letak 6 elektron dan dengan keadaan berpasangan. 3 pasang. Okay. And therefore Nita tolak berapa kat sini? 12. Tolak 12. And sekarang total valence electron kamu kosong. Okay? Dan the moment total valence electron kamu kosong sayang, apa yang kita buat Haziq? Check item oktet tak? Yap, kita akan check setiap satu atom oktat atau tak. Dan kalau kamu perasan, saya suka mula dengan terminal. Sebab dia senang. Sebab baru kita oktatkan terminal. So, oksigen kamu mesti akan jadi oktat di sini. Alright, oksigen kamu pegang 2, 4, 6, 8. Sama juga 2, 4, 6, 8. So, dia oktat. Sekarang, karbon. Duduk di tengah-tengah, kamu adalah karbon. Karbon kamu pegang berapa elektron? Mimi? 4 elektron. 4 elektron. So, karbon kamu pegang 4 elektron di sini. Dan bila karbon, sayang, a bit of tips. Keluar soalan karbon adalah soalan paling senang dalam dunia sebab karbon mesti capai oktat. Dia takkan jadi benda-benda pelik apa incomplete, odd number, expanded semua tak ada. Karbon mesti oktat. Okay? Dan bila karbon mesti oktat, bermakna karbon 4 elektron salah. Bila karbon 4 elektron salah ataupun saya guna ayat tak cukup. Tak cukup. Tapi elektron saya dah habis teacher. Elektron kat bawah dah habis. Nak ambil elektron dari mana lagi? Elektron yang kamu ada ini dah masuk semua dah. Kamu dah tak ada elektron lain dah kamu boleh masuk. Dengan kata lain, jangan gatal punggung letak titik sendiri. Alright? Setiap titik adalah elektron yang kamu ambil daripada sini. Kalau kat sini dah kosong, dah tak ada elektron, jangan letak apa-apa dah. So, apa yang berlaku? Anybody? Nak try? Buat double bond. Double Buat double bond. Buat double bond. Okay, good. Buat double bond ambil dari mana? dekat terminal. Terminal. Alright, ambil daripada oksigen, ambil daripada lone pair. Good. Lone pair masuk. Arrow ni tak payah tunjuk lah. Saya tunjuk sebab saya nak mengajar je. Ambil lone pair, masuk. So, kamu akan wujud structure baru. Struktur baru kamu akan jadi karbon masih duduk tengah. Ikatan asal masih ada. Alright, tapi kamu akan hasilkan ikatan baru. Dan yang paling penting, oksigen kamu sekarang tinggal berapa pasang lone pair? Nita? Wow. 2. Dia akan tinggal 2 pasang lone pair. Ingat ya, yang kita dah guna. Yang kita tak guna lagi, duduk diam-diam. Yang kita tak guna lagi, duduk kat sini balik. Tak buat apa. Okay? Sama juga dengan karbon kat sebelah, kita akan hasilkan ikatan baru. Alright, dan oksigen kamu akan jadi ada 2 lone pair tinggal. Satu lagi dah hilang. Dan yang paling penting, oksigen kekal oktat. 2, 4, 6, 8. Sebab satu ikatan 2 elektron. So 2 ikatan 4 elektron. Oksigen kekal oktat. Dan yang paling penting yang kita nak oktatkan tadi adalah karbon. Around the carbon sekarang ada berapa elektron? 8. So karbon kamu sekarang dah bukan pegang 4 elektron, karbon kamu pegang 8 elektron, so karbon kamu capai oktat. Alright? So Lewis structure tak susah. Syarat pertama, pacik ni betul. Total valence electron betul. Kalau total valence electron betul dan konsep kamu satu je.
Elektron saya ada 16, saya hanya boleh masukkan 16 dalam tu. Lewis structure jadi susah sebab kamu suka tambah titik. Aku nak tambah, aku tak cukup, aku tambah titik. Sebab tu dia jadi susah. Alright, ingat, setiap titik yang kamu tambah, setiap ikatan yang kamu tambah adalah elektron. So, kamu kena tolak kat sini. Bila kamu dah tolak kat sini, bila dia dah kosong, hang jangan tambah ikatan suka hati, hang jangan tambah elektron suka hati. Alright? Ikatan yang kamu tambah kena datang daripada lone pair, ikatan yang kamu tambah kena datang daripada lone pair. Okay? Question? Tak ada? Next. HCN. Alright, HCN sekali lagi dia adalah covalent. Okay, non-metal. So covalent kat sini, total valence electron, hydrogen 1, carbon 4, nitrogen 5. So total valence electron kamu 10. Okay, untuk soalan macam ni, senang weh. HCN, OCN minus, NCS minus, benda ni bermakna susunan dia ikut apa dia. HCN, OCN minus, NCS minus. Tu maksud dia. Alright, so tak payah fikir dah. HCN bermakna H bonded kepada C, bonded kepada N. Dengan kata lain, central atom kamu adalah C. Okay, so kat sini tolak berapa elektron Hayati? 4. Tolak 4. So teacher tinggal 6. Dan next step. Alright, next step. Apa tu? Akhir? Masukkan elektron. Apa dia? Masukkan elektron ke terminal atom. Terminal atom saya ada 2. Terminal atom saya ada hydrogen, terminal atom saya ada nitrogen. Masuk kat mana? Ataupun masuk kat dua-dua? Masuk kat dua-dua. Masuk kat dua-dua. Hakim kata masuk kat dua-dua. Danish? Masuk kat nitrogen. Kenapa masuk kat nitrogen? Nak capai oktet. Nak capai oktat. Kenapa hydrogen tak payah? Hidrogen dah duplet. Perfect answer. Hydrogen dah duplet dah sayang. Hydrogen dah balance. Kita akan oktetkan terminal. Tapi kalau terminal kamu hydrogen, a bit of tips weh. Soalan apa pun sama. Kalau terminal atom kamu adalah hydrogen, jangan buat apa kat dia. Dia perlu 2 je. 1 ikatan dah cukup untuk dia. Okay. So kita akan oktetkan nitrogen. Saya masih ada 6. So maksimum yang kita boleh letak adalah 6. Dan saya pun memang perlukan 6 untuk capai oktet. So 2, 4, 6, 8. Okay, settle. Kita dah guna 6, saya tolak 6 tu. Total valence electron saya dah kosong. Okay, total valence electron saya dah kosong. Dan bila total valence electron saya kosong, tak payah proceed buat apa dulu, check oktet dulu. Check setiap satu. Hydrogen saya pegang 2 elektron, so dia duplet. Carbon, around carbon, pegang berapa elektron sekarang Hayati? Empat. Oktet tak? Tak oktet. Hazika? Nitrogen pegang berapa elektron around 8. 8. Oktet tak? Oktet. Oktet. So masalah wujud bermakna struktur kamu tak betul lagi sebab carbon kamu belum oktet. Macam tips yang saya bagi tadi, carbon mesti kena capai oktet. Bermakna struktur ni salah. Tapi elektron dah habis. Same thing macam CO2, kita akan cuba untuk masukkan double bond. Tapi double bond tak boleh tambah ikatan macam tu je. Sebab tambah ikatan bermakna tambah elektron. So, kamu kena cari elektron mana yang kamu boleh guna. Kita akan ambil daripada hydrogen atau nitrogen. Rasa-rasa? Nitrogen. Obviously nitrogen. Of course lah teacher, hydrogen mana ada lone pair. Betul. So, carbon tak cukup 4 lagi. Carbon tak cukup 4 lagi. So, kita akan masukkan 4 lagi. 2. Bermakna, what type of bond are we forming?
Triple bond. Thank you Danish. Kita akan hasilkan triple bond. H takkan berubah. H duduk dandan dengan carbon. Kamu akan ada ikatan baru kat sini, which is atas daripada tu. Dan nitrogen, soalan last. Nitrogen saya tinggal berapa lone pair? Koyum? 1. Dia akan tinggal 1 lone pair sepasang. Make sense? Senang? Alright? Dia sangat senang weh. Lewis structure, my favourite. Saya kimia dulu. Weh, satu-satunya subjek yang saya pernah fail dalam hidup kimia. Kalau kamu nak tahu. Serius. Form 4, Form 5, 2 tahun saya gagal kimia. Nyampau penuh. Tapi semua benda yang saya cakap sekarang kamu percaya je kan? Okay je weh. Lewis structure one of the best thing. Senang. Okay. And that is your correct structure sebab kamu akan perasan hidrogen kamu kekal duplet. Nitrogen kamu kekal octet. Bila kamu ambil daripada dia macam ni, kita masih dalam keadaan kongsi. Kita tak buang ke mana. So dia tetap octet. Jangan risau untuk ambil dari kawan sebelah. Okay. Dia tetap akan stabil. So carbon kat sini berubah daripada 4, carbon sekarang jadi 8 elektron around it. 2, 4, 6, 8. 4 ikatan. So 8 elektron dan carbon jadi octet. And that is your HCN look like. Dengan syarat bilangan ikatan betul, bilangan lone pair kena betul. Sebab kita bermain dengan Lewis structure, at the end of the day, Lewis structure adalah berkaitan dengan elektron. So lone pair yang kena ada, patut kena ada. Okay. Boleh? Alright. Kalau boleh, kita nak masuk benda lain sikit sebab kita dah nak masuk PF5. PF5 kat sini kita nak cerita pasal octet. Selain daripada octet yang biasa, kita belajar 3 lagi jenis octet. Soalan saya, what is the 3 type of octet? Orang pertama, Zatasha, what type of octet? Odd number. Odd number octet. Orang kedua, Umairah. Umairah. Umairah tak nak jawab. Nita jawab. Incomplete. Incomplete. Alright. And last but not least, Koyum. Dah jumpa dah jawapan? Yang lebih tu, apa dia? Yang lebih tu apa dia? Hang lah antara orang yang lebih dan kelas aku sekarang. tak ada. Dia tak masuk kelas pula. Apa tu? Expanded. Expanded. Alright, yang lebih tu. Dalam exam jawablah yang lebih tu. Alright. Odd number octet, incomplete octet dan juga expanded octet. Okay. Diorang adalah pilihan lain selain daripada octet kita yang biasa. Dan of course, kalau boleh, kita tetap nak cuba untuk capai octet. Kalau boleh, octet masih adalah priority paling tinggi kita. Alright? No matter what, kita still akan cuba untuk capai octet. Tapi akan ada keadaan yang di mana kita tak mampu nak capai octet. Contoh, ada 3 je. Kita boleh odd number, incomplete, expanded. Odd number bermakna kamu akan ada nombor ganjil. Dan nombor ganjil yang kita nak tinggalkan tu sayang, nombor ganjil yang saya nak kamu pegang adalah 7 elektron sahaja. Kita takkan pegang nombor ganjil yang kurang daripada 7 atau apa-apa yang lain. Reason, walaupun saya tak mampu nak capai octet, tapi saya akan pilih nombor yang paling dekat dengan octet. Dan nombor ganjil yang paling dekat dengan octet adalah 7. Okay? So 5, 3 semua kita tak terima ya. Ingat ya. Jangan hang kata odd number semua benda nombor ganjil hang nak. Tak ada. Alright? So hanya adalah 7. So bila around weight adalah 7, kita akan panggil dia odd number. Dan dalam silibus kamu, orang yang boleh ataupun orang yang layak hanya adalah nitrogen dan chlorine bila diorang sebagai central atom. Okay? Better Imai ya, semua jenis octet ni kita hanya tengok untuk central atom. Okay, just nak ingatkan kita tak tengok untuk terminal. Okay? Tak payah tulis kat atas, tak payah tulis kat bawah. So, kalau central atom kamu adalah nitrogen ataupun chlorine dan dia layak untuk jadi odd number. Dia layak.
tapi dia tak semesti kena jadi odd number. Selagi kita mampu, kita akan bagi octet. Okay, kalau kita tak mampu, tak ada pilihan, baru kita bagi odd number. Banyak lagi odd number, tapi dalam silibus kita biasa saya rasa nitrogen dengan klorin je lah yang kita akan jumpa. Okay, so that is your nitrogen and chlorine yang mampu pegang odd number. Incomplete octet. Kedua, incomplete octet kat sini bermakna tak cukup. Bila tak cukup, bermakna dia adalah kurang daripada 8. Okay, kurang daripada 8 elektron di central atom kamu. Dan biasanya dia akan pegang 6 ataupun 4. Okay, biasanya dia akan pegang 6 elektron around the central atom ataupun 4. Dan incomplete octet dalam silibus kamu hanya layak apabila dia adalah beryllium, boron atau aluminium. Okay, so bukan semua orang boleh jadi incomplete. Carbon lagi tak boleh. Carbon mesti kena capai octet. Orang lain pun tak boleh. Orang lain pun kena capai octet. Okay, so kalau central atom dia beryllium, mungkin dia boleh jadi incomplete. Kalau beryllium, kalau boron mungkin boleh jadi incomplete. Kalau aluminium mungkin boleh jadi incomplete. Tapi kalau boleh, kita tetap nak octet. Okay, expanded octet yang Koyun cakap tadi lebih. Ya betul, perkataan lebih tu betul. Lebih 8 elektron. Expanded, expand. Okay, bila lebih 8 valence elektron, dia boleh sehingga 10, 12, 14, tak ada masalah. Okay, sebab apa? Sebab dia adalah siapa-siapa yang duduk di period 3 and above. Alright, period 3, period 4 and so on. Kita fokus kat period 3 sebab saya rasa silibus kamu period 3 je. Kenapa kalau dia ada period 3 dia boleh lebih daripada 8? Sebab kehadiran d orbital. Kalau kamu ingat, oh my god, my PC running out of battery. Okay. PC saya pun PC biasa juga. Kenalah, tak ada bateri juga. Babi d orbital. Okay. So period 3 and above ada d orbital sebab period 3 and above kamu boleh ada 3s2, 3p6, 3d10. Sayang, 2, 6, 10, 18. Kita boleh ada ruang untuk isi 18 elektron kalau dia duduk dalam period 3. So apa itu 8? 10, 12, 14, 16, 18 pun tak ada masalah. Nampak? Okay, that is the reason. Dan sekali lagi bukan semua orang boleh jadi odd number, incomplete and expanded. Saya dah bagi siap-siap dah dengan tips yang selalu keluar dalam exam kita. So jangan suka hati je teka. Dan at the end of the day, kita still akan cuba untuk octetkan diorang. Jika kita tak mampu, elektron dah habis, semua dah tak ada, baru kita akan pilih odd number dan incomplete. Okay? Alright. Kalau okay, balik kepada PF5 tadi. Kita nak tengok PF5 ni adalah apa. Phosphorus saya total valence electron. Phosphorus saya 5. Fluorine saya 7 darab 5. 75, 35, 40. Soalan saya, total valence electron ada masalah ke? Saya pergi laju sangat ke? Tak. Okay So total valence electron okay So that is your 40. Central atom saya obviously kat sini PF5. Central atom saya siapa Zatasha? Phosphorus. Phosphorus. Dan dia akan single bond dengan fluorine, 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 fluorine. Okay. So dia akan single bond dengan semua fluorine. Ain Najihah, tolak berapa elektron? Guys, tolak berapa elektron? Tangan? 10. 10. Thank you. 10. Thank you. 30 elektron tinggal. Alright, so you have 30 electron left over here sebab kita tolak 10. Okay, bila dah tolak 10, kita dah guna 10 tinggal 30. The next step, ada elektron tinggal. The next step, buat apa Nita? Bagi dekat terminal. Bagi kat terminal. Bagi berapa pada setiap terminal? Bagi 6. Bagi 6. Dia takkan ubah sayang. Selain daripada hidrogen, semua orang kena dapat 6 elektron dalam keadaan 3 pasang lone pair. Like that.
Alright, benda ni siapa yang kata Lewis structure tu susah memang aku nak ketuk kepala. Lewis structure jadi susah sebab semua benda kamu imagine kamu tak lukis dan dia jadi susah. Tapi kalau kamu pegang pen lukis, tak ada apa setakat lukis titik apa kelas. Alright? So, setiap orang dapat 6 titik. Kamu ada 5 orang. 5 darab 6. Si Faye pandai? Si Faye saya pandai. Alright? 30. Okay, calculation kat sini saya memang akan pergi laju je. So, kalau tak dapat boleh stop me dan tanyalah. So, tolak 30. Total valence elektron kamu dah kosong. Total valence elektron dah kosong, berhenti. Jangan buat double bond. Jangan buat apa dulu. Check. Sebab kalau dia dah betul, kita betul dah. Kita berhenti kat situ dah. Okay? Check duplet and octet. So, terminal atom saya sekarang fluorine and obviously fluorine saya sebab Nita kata bagi 6 elektron. So, fluorine saya dah octet. Kita boleh bulatkan sikit, kamu akan nampak setiap fluorine kamu around it ada 2, 4, 6, 8. So, fluorine saya dah octet. My question over here adalah apa jadi pada phosphorus saya? Around my phosphorus right now, saya ada berapa elektron? 10. 10 jawab dah, laju sangat. Okay, saya lambat ni. Okay, kita pergi laju lagi. Phosphorus ada 10 dan bila phosphorus 10, kita belajar 3 jenis octet. Kita tahu phosphorus, 10 adalah expanded. Alright, dia adalah yang lebih. Dia adalah expanded octet. Lepas kamu tulis, jangan berhenti. Check, boleh tak dia jadi expanded? Alright, setiap kali bila kamu tulis odd number, bila kamu tulis incomplete, bila kamu tulis expanded, kamu kena fikir balik benda ni. Siapa yang layak jadi odd number, siapa yang layak jadi incomplete, siapa yang layak jadi expanded. Boleh tulis dulu. So dia expanded, dia layak tak? Phosphorus duduk dalam mana? Duduk dalam period 3. Nak tahu duduk dalam period 3 atau period berapa? Guna apa? SPDF notation. Thank you. Alright, SPDF notation, kamu akan tahu dia duduk period mana. So dia akan duduk period 3. Kenapa Ida dengan Mimi lawan jawab kah? Tengok siapa laju. Okay, tak apa, kita main tekan bell nanti. Alright, so expanded octet dan phosphorus duduk kat period 3 bermakna phosphorus layak untuk expanded octet. So phosphorus betul kat sini. So bila kamu dah check benda ni, total valence electron dah kosong, that is your correct answer. Habis. Alright? Simple. Alright? Satu je weh. Pengalaman kita tanda kertas, pengalaman saya yang tak berapa banyak ni budak buat salah. Diorang bukan tak boleh lukis Lewis structure. Most of the time budak akan boleh lukis Lewis structure. Dia akan salah congak kat sini. Alright? Dia akan salah kira kat sini. Most of the time kita akan perasan benda ni. Okay? Dan kalau untuk manusia-manusia siapa yang nak tanya dalam exam, teacher, total valence electron ada markah? Jawapan saya, total valence electron tak ada markah kecuali dalam assignment kamu. Dalam exam dia takkan ada markah. Tapi kalau kamu tak buat total valence electron, benda ni takkan wujud. Sebab tu kamu wajib kira. Okay? Next question. Kita nak masuk ion. Saya nak masuk yang ion punya. Okay, kita nak masuk ion. Apa jadi kalau ion kita nak tengok pada total valence electron dia? Total valence electron untuk CO3 2 minus, carbon saya 4, oksigen saya 6 darab 3, 18. Manusia-manusia sekalian, kalau otak anda tak mampu untuk congak, kita ada satu benda, kita panggil calculator. This is like one of the most genius invention ever. Alright? Alright, saya duduk kat zaman yang kena hafal sifir teruk gila tak gambar. Kamu duduk kat zaman lahir-lahir touchscreen je. Calculator ada pun sebab tak touchscreen so kamu salah tekan. So untuk manusia yang tak boleh congak sila. Okay, so over here, carbon saya akan jadi central atom obviously. Oh, sorry. Are we done with the total valence electron? No. No. Okay, total valence electron kamu berapa? 24. 24. Syafiqah 24 sebab? Tambah 2. Kenapa kena tambah 2? Sebab dia accept elektron. Sebab charge dia adalah 2 negatif. Fikir just simple, dia bila 2 negatif dia kena accept elektron untuk jadi benda tu. Accept bermakna saya ambil elektron masuk kat saya. So elektron saya bertambah. Saya tambah 2 elektron so saya jadi 24. Bermakna dalam Lewis structure kamu ada 24 elektron yang kamu boleh bermain.
So saya mula dengan carbon saya sebagai central atom, saya ada 3 oksigen. Oksigen, 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 dan disebabkan Lewis structure dia adalah 2 minus, jangan lupa bracket dan charge. Okay, yang ni pun antara benda yang kamu suka tinggal. So jangan tinggal yang tu, kita akan tolak 6 elektron kat sini sebab setiap satu single bond 2 elektron. Ni congak macam ni lah yang antara akan jadi salah kan. Okay, jangan salah. Tekan kalkulator, 24 tolak 6, kamu tinggal 18. The next step, kamu akan octetkan terminal atom kamu. So macam biasa, selain daripada hidrogen, semua terminal atom kena dapat 6 elektron. Itu cara paling senang saya boleh ajar. Masuk, 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 masuk. Okay? Masuk, 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 masuk. Kamu akan guna 18 elektron sebab setiap satu dapat 6, kamu guna ada 3, so 6 darab 3, 18. Okay. And then, oksigen pula. Valence elektron dah kosong, kita check octet. Oksigen obviously kat sini akan jadi octet sebab oksigen pegang 8 dah. So oksigen dah octet, steady. Carbon around it pegang 6 elektron, so carbon tak octet. Macam saya pernah bagi tips, carbon must octet. Soalan exam kalau keluar carbon, tu soalan paling senang dalam dunia. Carbon must achieve octet kalau dia adalah C like that. So 6 elektron dia tak octet lagi. So macam mana nak jadikan octet? Kita dah belajar tadi, kita nak jadikan double bond. Nak ambil daripada siapa punya? Danish? Oksigen. Yang mana? Mana-mana je. Mana-mana yang kamu berkenan pada hari tu yang kamu rasa kamu jatuh cinta pada oksigen tersebut. So yang tu yang kamu pilih. Alright, betul, mana-mana je. Sebab sama, okay? And then kamu akan dapat double bond kat sini disebabkan saya guna digital. So saya boleh padam. Kamu tak boleh padam, so kamu kena lukis balik. So kamu akan dapat double bond kat sini. Dengan kehilangan lone pair. Dengan kehilangan lone pair. Lone pair dah hilang So oksigen yang pegang double bond hanya perlu tinggal 2 lone pair. Yang tu cara kita tanda dalam exam. Oksigen yang pegang double bond dia akan tinggal 2 lone pair. Jangan lupa charge. And that is your correct Lewis structure at this moment. Setakat ni. Soalan? Madam, kalau apa covalent bond tu kan kita label, salah tak? Tak salah tapi tak perlu. Tak salah tapi tak perlu. Lagi soalan? Setakat ni? Hidup lagi anda? Okay, good. Next. Senang je. Next, kita nak tengok pada struktur seterusnya. Kalau kamu tengok struktur seterus saya adalah, mana soalan ni? Struktur seterus saya adalah lithium, saya pun tak tahu nama dia apa. Li3N. Sayang, bila dia adalah Li3N, Li adalah group 1. Okay, dalam banyak-banyak covalent. Semua covalent, tiba-tiba pop structure ni. Group 1 metal, nitrogen non-metal. Rasa dia covalent lagi ke? Dia ionic sayang. Alright. Dan bila dia ionic, soalan hanya minta draw Lewis structure. Dan bila soalan hanya minta draw Lewis structure, tak payah formation, tak payah apa. Lithium ada 3. So cara dia, 3 lithium positif. Kenapa 3 lithium positif? Sebab kamu tahu lithium akan pegang 1 valence elektron. Nitrogen akan pegang 5 valence elektron. So setiap satu lithium akan bagi 1 kat nitrogen. So setiap satu bagi 1 dia jadi positif tapi saya ada 3 biji. So 3 lithium positif. And then nitrogen obviously akan terima 3. So daripada 5 titik nitrogen akan pegang 8 elektron. Dan disebabkan nitrogen asal 5 jadi 8. Dia terima 3. So 3 minus. So bila draw Lewis structure untuk ionic, dia tak ada step apa pun. Dia tak macam covalent cerewet. Yang ni tak ada. Dia berapa valence elektron, dia berapa valence elektron. Yang tu je kamu perlu tahu. So dia akan jadi berapa charge, dia akan jadi berapa charge. Okay.
Dan macam mana kita nak tahu dia ionic atau covalent? Senang, logam. Kehadiran logam kumpulan 1, kumpulan 2 atau kumpulan 13. Kalau kumpulan 13 tu berhati-hatilah. Okay, kita dah bincang yang tu tadi. Okay, question so far? Tak ada? Okay, kalau tak ada, yang ni saya tak nak lukis dah. Saya cuma nak bagi tahu AlF3 adalah ionic juga. Sebab kita dah bincang aluminium fluoride akan jadi ionic. Tapi kalau dia aluminium chloride, aluminium bromide, dia adalah covalent. So berhati-hatilah. Alright, yang ni NO3 minus, dua-dua adalah non-metal. So yang ni adalah covalent. Berhati-hati dengan charge dia. Kamu boleh lukis. Okay. Next, yang ni. Kita nak pergi kepada yang ni. Yang ni kita dah masuk. Alright, oktat ada masalah ke? Setakat ni Lewis structure ada problem lagi? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, saya nak tengok shape sikit. Sebab kalau boleh saya ada setengah jam lagi, saya nak masuk shape sikit. Okay. Okay. Benda ni ada dalam nota somewhere. Saya tak tahu, adalah. Kamu tengok. Okay, kita akan tengok shape kamu. Dan saya nak tunjuk 3D dia. Okay, saya nak tunjuk 3D dia. Pertama, kita ada linear. Alright, main plasticine pula. Besar-besar panjang ni. So, linear, kalau kamu tengok, that is your linear. Okay, that is your linear. So, linear kamu kat sini, obviously, central atom, saya plasticine saya semalam saya pergi kedai tinggal satu colour je. So, hampa pasrah je lah dengan colour yang sama tu. Kalau kamu guna nanti, dia patut colour lain lah. Okay, so yang besar kat tengah adalah central atom yang jari teacher pegang. And dua kat tepi tu adalah your terminal atom. Okay, so that is your linear. Dan bond angle dia kat sini adalah 180. Nama pun bond angle. Bond angle bermakna daripada ikatan kepada ikatan. So daripada ikatan kepada ikatan kat sini nampak 180 darjah. Okay, that is your 180 degree. Dan bila kita kata dia linear sayang, dia adalah juga duduk atas SATA. Kalau yang ni adalah SATA kita, dia akan duduk orang kata apa, straight atas SATA. Okay, dia akan duduk straight atas SATA macam ni. Okay, dia takkan naik, kaki dia takkan naik, takkan apa, dia akan duduk sebaris dengan SATA kamu. Okay, that is your linear. One. Dan macam mana kita nak tentukan linear? Senang je, kita akan tengok pada bonding pair, kita akan tengok pada number of electron pair. Bila kamu dah lukis Lewis structure, contoh saya lukis satu BeH2. Kamu kira total valence electron, kamu kira semua benda, lepas tu kamu dah dapat Lewis structure yang betul. Kamu dah dapat Lewis structure yang betul, BeH, like this. Okay, kamu dah lukis. Lepas tu macam mana saya nak tahu shape dia apa? Macam mana saya nak tahu dia linear atau trigonal, planar atau so on? Kita akan kira satu benda kita panggil electron pair. Dan formula dia adalah bonding pair yang kita ambil kira sigma plus lone pair. So bonding pair dalam Lewis structure, sigma kamu adalah ini. Sigma, sigma. Single bond adalah sigma, double bond adalah sigma dengan pi, triple bond adalah sigma, pi, pi. Alright, dan kita hanya ambil kira sigma. So sigma dalam ni ada dua, lone pair around the central atom, tak ada lone pair. So lone pair teacher kosong. So total electron pair saya dua. Bila total electron pair saya dua, tak payah fikir. Total electron pair dua, straight away linear. Dan linear shape dia macam ni. So BeH2, lukis macam ni, salah. BeH2 kena lukis balik, BeH2 kena dalam bentuk like this. Nampak? Okay. So Lewis structure yang kita belajar tadi bukan salah. Cuma Lewis structure yang kamu belajar tadi betul setakat Lewis structure. Tapi bila masuk 7.2 dah masuk shape. Alright, dah masuk shape. Lewis structure kamu kena dalam bentuk yang betul. Okay, so kamu kena lukis balik Lewis structure kamu tadi dalam bentuk yang betul. Okay, and cara dia satu je, formula ni kamu kena hafal. Okay, formula ni kamu kena hafal. Next, kamu ada trigonal planar.
how should a trigonal planar look like? The trigonal planar looks something like this. Kamu tengok saya buat short sekarang. Sekejap lagi kamu kena buat juga untuk video kamu. That is your trigonal planar. Saya tak patut pakai baju biru hari ni. Nampak ke? Okay ke kalau macam ni? Boleh? Alright, the best I can do sayang. The best I can do. So that is your trigonal planar, and obviously trigonal, segitiga. Segitiga yang kamu ada. Can you see? Dan segitiga kamu bila kita kata planar, sama juga dia kena duduk atas sata. Bila dia duduk atas sata, dia kena flat atas sata tu. Alright, dia tak boleh ada naik kaki tu. Dia kena flat duduk atas sata. Nampak? Okay, dia akan duduk rata dengan sata saya. That is what we mean by planar. Whenever kamu jumpa perkataan planar, dia kena duduk atas sata like that. Flat. Okay, dia kena flat duduk atas sata. Okay, make sense? Alright, kalau ada soalan apa-apa boleh tanya. Alright, sebab yang ni memang kamu kena nampak 3D dia. That is your trigonal planar, and bond angle dia 180 darjah. Matematik sayang, bulat penuh 360 darjah. So bahagi 3. So bond angle antara ikatan dengan ikatan, bond angle adalah 120 darjah. Okay? Alright. And bonding pair dia 3. Sigma, sigma, sigma. So bonding pair dia adalah 3. Saya bagi contoh yang sangat cepat. Contoh yang saya boleh bagi. Yang simple-simple aja. BH3. Alright, BH3. So bila BH3 kamu kira total valence electron, kamu akan dapat Lewis structure. Biasa bila kita lukis Lewis structure, kita letak je hidrogen tu suka hati. Betul tak sebelum ni? Letaklah, aku pun tak kisah sebelum ni. Letak je suka hati dan dari sini kamu akan kira electron pair. Electron pair formula, bonding pair sigma plus lone pair. So bonding pair sigma, 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 sigma. 3. Dan lone pair, tak ada lone pair around the boron. So tambah kosong. So total electron pair 3. Bila total electron pair 3 sayang, tak payah tengok benda ni trigonal planar. Dan bila trigonal planar, bentuk dia macam ni. Bila bentuk dia macam ni salah dah. Hang kena lukis balik. Weh, dalam exam tak payah padam macam ni. Hang tinggal je lah yang Lewis structure yang salah tu. Yang tu dapat markah untuk Lewis structure. Alright, bila kamu lukis balik, kamu dapat markah untuk shape. Okay, hang jangan pergi padam. Alright, so kamu akan lukis balik dan cara dia H, H, H. Nampak segitiga? Alright, that is the segitiga yang kita nak. Trigonal planar. Okay. Boleh? Ada 5 basic shape. Next, yang kita ada tetrahedral. Tetrahedral ni lawak sikit. Tetrahedral ni macam kaki ayam. Biasa jumpa kaki ayam? Betul kaki ayam. It's really like chicken leg. It is chicken leg though. Apa gelak? Boleh lah. Okay. Something like this. Atas saya, atas ni, dengan bawah tak ada apa tak. Alright. Kaki kat bawah 3 tu terbuka. Nampak? Okay. Kaki 3 kat bawah tu terbuka. Dan bond angle dia, semua bond angle dia adalah sama. Bond angle dia adalah 109.5. Antara ikatan dengan ikatan dengan ikatan, semua bond angle adalah 109.5. Dan bila semua bond angle adalah 109.5 bermakna saya pusing macam mana pun, struktur dia akan sama. Alright. Saya pusing macam mana pun, kamu akan nampak bentuk dia sama. Alright. Saya pusing. Kamu akan nampak bentuk dia sama. Okay. Itu menunjukkan bond angle dia adalah sama. Okay. Bila benda tu bentuk dia adalah sama, bila kamu pusing bentuk dia kekal sama, bermakna bond angle dia sama. So saya nak buktikan bahawa bond angle dia sebenarnya sama. Sebab kalau kamu tengok mata kasar, kamu mungkin akan, teacher, mana ada 109.5? Saya tak ukur lah sayang. Tapi bila kamu pusing, kamu perasan shape dia sama. Alright, so dia sebenarnya adalah bond angle yang sama, 109.5. So that is your tetrahedral. Dan tetrahedral bila dia duduk atas sata, dia akan jadi macam ni.
Saya tak boleh nak lepas dia sangat sebab dia plasticine je. Bila dia duduk atas sata, kamu akan nampak kaki dia kat bawah tu terbuka. Like this. Nampak? That is your tetrahedron. So dia memang kaki ayam dengan jujur. Dia memang kaki ayam. Dan bila kamu lukis 2D, yang paling penting dalam exam bukan nak lukis 3D pun. Dan paling penting dalam exam, bila kamu lukis 2D, alright? Bila kamu lukis 2D untuk dia, okay, kamu akan lukis atas. Bila lukis 2D, kamu akan ada A. Kamu akan lukis atas satu. Alright, yang atas. Yang bawah 3 tu, jangan lukis ada bawah straight. Sebab kita tak ada apa-apa kat bawah ni sayang. Kita tak ada apa-apa kat bawah ni. So, bila kamu lukis buka. Alright, lukis buka. Lukis buka. Lukis buka. Dia akan terbuka. Jangan letak apa-apa kat bawah ni. Sebab bawah ni tak ada apa. Nampak? Bawah ni tak ada apa. Sebab habit budak, dia akan suka lukis A, lepas tu X, lepas tu kat bawah ni X, lepas tu buka macam ni. Yang ni salah. Alright, yang ni salah. Okay, yang ni salah. Yang ni tak boleh. Sebab dia tak ada apa kat bawah ni. Alright, dia tak ada apa kat bawah tu. Dia adalah A, lepas tu buka atas. Bawah tu adalah buka, buka, buka. Okay, that is the way. That is your 2D. Okay, lukisan elok lagi ada kat video ya, tengok sendiri. Yang ni kat hari ni saya nak tunjuk gambar 3D je. Sebab kat video saya tak boleh nak tunjuk. Okay, so that is your tetrahedron. Dia duduk atas sata 109.5. Kamu pusing macam mana pun bentuk dia akan sama. That is your, that shows that bond angle dia sama. Okay, that shows that bond angle dia sama. Okay, and next, kalau dia adalah bonding pair. Kalau kamu kira bonding pair kamu, alright, dan bonding pair yang kamu dapat 5. Tetrahedron tadi 4. Bila kamu kira bonding pair, kamu dapat 5. Dan dia adalah trigonal bipyramidal. Apa maksud trigonal bipyramidal? Kita akan mula dengan atas bawah. Kita akan mula dengan atas bawah. Kita akan mula dengan 180 darjah. Tak kisah atas atau bawah, kiri atau kanan. And then, kamu akan letak antara diorang tu, kamu akan letak segitiga. Alright? Kamu akan letak segitiga. Okay? Saya buka dulu 180 darjah saya ya. That is my segitiga. Ingat tak trigonal planar tadi? Alright? Trigonal planar kamu, saya nak tunjuk bahawa dia adalah planar, dia memang duduk atas sata. Flat. Okay? So, atas trigonal planar kamu, kamu akan tambah 180 darjah atas bawah. And that is your trigonal bipyramidal. Kenapa trigonal bipyramidal? Trigonal sebab segitiga kat tengah tu. Nampak segitiga kat tengah? Okay? That is your segitiga kat tengah. Okay? Bila kamu ada segitiga kat tengah, kenapa bipyramidal? Kalau teacher letak sata kat sini, sayang, teacher letak plane, tutup, tutup. Dia akan jadi satu piramid kat atas, satu piramid kat bawah. Nampak tak? Alright? Sebab tu dia akan jadi trigonal bipyramidal. Trigonal sebab segitiga ni. Lepas tu kamu ada atas bawah. Kalau kita tarik macam ni, kalau kita tutup macam ni, dia akan jadi piramid kat atas, piramid kat bawah. So dia jadi trigonal bipyramidal. Okay? Dan bond angle berapa? Bond angle ada 2. Kenapa bond angle ada 2? Segitiga ni, kat segitiga ni kamu ada 120 darjah. Okay? Tapi saya ada ikatan lagi ke atas. Bila saya ada ikatan ke atas bawah, that is your trigonal bipyramidal. Kat segitiga 120 darjah, that is your segitiga 120 darjah. Okay? Kat sini berapa? 90. Betul? Yang atas dengan segitiga kamu ada 90. Sebab tu kamu wujud 90 darjah. Alright? Dan juga 120 darjah. Am I helping you? Is Yes. that better? Yes. Alright. Okay. Alright. I hope I can make you better in this way. So, yang ni adalah apabila electron pair dia 5. Bila total electron pair kamu kira 5, terus basic shape dia trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal dia macam ni. Okay, that is your trigonal bipyramidal.
Okay. And bila kamu nak lukis 2D, yang paling penting masih adalah nak lukis 2D. Nak lukis 2D macam mana? 2D boleh tengok video ya, saya ada ajar. Nak lukis 2D, satu atas, satu bawah, lepas tu segitiga. Tu cara kita lukis 2D. Alright, kamu gantilah dengan atom kamu. Kamu gantilah dengan central atom kamu, Cl ke, Br ke, apa benda kamu ada tu kamu gantilah. Okay, tu cara kita lukis 2D. And tetrahedra tadi, cara kita lukis 2D, atas, buka, buka, buka. Okay, trigonal planar tak ada masalah. Trigonal planar senang je, segitiga. And last but not least, octahedral. Bila octahedral, dia masih adalah atas bawah. Kita masih mula dengan 180 darjah, tak kisah atas bawah kiri kanan, tapi mesti kena mula dengan 180 darjah. Okay, banyak sangat lubang dah. Like that. Kamu mula dengan yang ni. Lepas tu untuk octahedral, tengah-tengah dia, kalau kamu perasan, tengah-tengah dia, tadi segitiga, sekarang segi 4. Tengah-tengah tu kita letak segi 4. Okay. Kamu tengok seronok, sekali kamu yang kena buat dalam video kamu. Video kamu kena ada model like this. That is your octahedral. Alright, that is your octahedral. Tiba-tiba rasa tangan saya besar. Walah, nampak tangan saya je. Alright, that is your octahedral. First thing, octahedral kamu sama juga macam tetrahedral, kamu nampak macam besar, tapi bila teacher pusing macam mana pun bentuk dia sama. Nampak tak? Saya pusing lagi. Tangan saya tak boleh nak pusing. Alright, saya pusing lagi, bentuk dia kekal sama. Nampak tak? Okay, kita pusing macam mana pun bentuk dia akan sama. Bila saya pusing macam mana pun bentuk dia akan sama, bermakna bond angle dia sama. Dan bond angle dia berapa? Tengok logik saya. Hang rasa bond angle dia berapa? Nampak jelas kot, 90. Betul? 90. Alright, 90. Semua bond angle akan jadi 90 kat sini. Segi 4 ni lagilah kamu nampak 90. Segi 4 kan, 360 bagi 4. Memang 90 lah. So, your octahedral semua akan jadi 90 darjah. That is your octahedral. And octahedral kamu adalah apabila elektron pair domain kamu 6. Bila total electron pair kamu kira guna formula ni, dia kira kamu dapat 6, bermakna dia octahedral. Dan octahedral nak lukis 2D, lagi senang. Atas, bawah, segi 4. Kalau tadi adalah segi 3, sekarang segi 4. Okay? Sebab tu saya tunjuk tadi, saya tunjuk macam mana saya pasang. Atas, bawah, lepas tu kat tengah tu segi 4. Okay? Setakat ni. Alright. Soalan? Boleh move on lagi? Okay. Sebab yang lain boleh, yang tak payah tengok model, kamu boleh tengok kat YouTube. Saya ada ajar kira macam mana. So yang ni saya memang nak kamu tengok video, saya nak tengok model. Saya nak kamu tengok model. Okay. Next yang saya nak tunjuk adalah apabila, kalau kamu perasan yang tadi, okay, kalau kamu perasan yang tadi, semua kat central atom ni penuh dengan ikatan. Okay, untuk yang tadi ni, semua kat central atom hanya adalah ikatan. Kita tak main dengan lone pair. Okay. Lepas tu, tengah malam semalam saya ada upload video baru. Video baru tu adalah video yang menunjukkan bila central atom kamu ada lone pair. Last thing. Okay. Last thing. Masih cerita pasal model. Bila central atom kamu ada lone pair untuk trigonal planar. Oh, this is not my trigonal planar. Where is my trigonal planar? This is my trigonal planar. Okay, yang ni kita nak tengok model. Okay, sama nak tengok model macam tadi. So, kita mula dengan your trigonal planar. Over here. And in your trigonal planar sayang, kalau standard 3 bonding. Sebab total electron pair mesti 3 untuk trigonal planar. Mesti 3. Okay, sebab trigonal planar, kita dah tengok video tadi. Alright, PowerPoint tadi saya dah bagi tahu dah. Electron pair untuk trigonal planar mesti 3. Cuma 3 tu adalah bonding pair atau lone pair. Kalau 3-3 adalah bonding pair, bentuk dia macam ni. Flat. Segitiga, bond angle 120, nama dia trigonal planar. Tapi apa jadi kalau dia hanya ada 2 bonding pair dan 1 lone pair?
Maksud saya, lukisan dia like this. Dua bonding pair, dua bond, satu lone pair. So dia akan jadi apa? Ikatan ni, salah satu ikatan ni tak wujud. Salah satu ikatan tu adalah lone pair. Betul? So apa yang kita nak buat? Kita kena buang salah satu ikatan, ganti dengan lone pair. Nak buang ikatan mana? Disebabkan bond angle dia sama 120 darjah, kamu buang ikatan mana pun sama. So kita boleh buang mana-mana. Ikut suka hati lah. Buang. Dan bila buang, adakah bermakna benda tu hilang terus? Benda tu sebenarnya ada. Saya minta maaf sebab saya tak ada colour lain sayang. Saya tak ada colour lain. Saya pergi kedai tu dia tinggal colour biru je. Saya pun tak tahu kenapa dia tinggal colour biru je. Padahal plasticine tu benda yang sangat. Oh. 1 second. You know what I have the most at home? Lego. Nak bagi hadiah Lego. Nak colour apa? Colour orange. Nampak sikit tu. Tang. That is your lone pair. Okay. So bonding tu keluar. Bonding tu keluar sebab kita ganti dengan lone pair. So lone pair duduk satu. Dan lone pair, kita ada belajar Wesper theory. Lone pair ni dia adalah elektron sepasang yang tak buat apa. Elektron je. Daya tolakan dia sangat kuat sebab dia elektron, ni pun elektron. Elektron. Semua elektron akan ada repulsion, dia akan tolak. So elektron duduk lone pair ke atas macam ni, dia akan tolak ikatan tu turun ke bawah. Dia akan repel, dia akan menolak dengan elektron dalam ikatan dan dia akan tolak ikatan tu. Dan bila ikatan tu tolak ke bawah, kamu akan perasan ikatan tu akan jadi lebih kecil. Dan shape dia akan jadi V-shape. Alright, V-shape tu nampak jelas. Okay, dan bond angle dia akan jadi kecil sebab lone pair akan tolak dia. Bila lone pair tolak dia, bond angle dia akan automatically jadi less than 120. Dan it's no longer trigonal planar. Dia akan berubah kepada V-shape. So bila kamu lukis, kamu kena lukis lone pair duduk atas. Bond angle like this. Nampak? Make sense? Kita semua benda V-shape whatever ni datang daripada basic shape tadi. Datang daripada 5 tadi. Okay, kita akan tengok next, tetrahedral. Kalau saya ada tetrahedral. Kalau teacher ada tetrahedral kat sini. Dan kalau tetrahedral 4 tu adalah bonding. 4 tu adalah bonding dan hidup kamu akan senang. Sebab dia akan jadi bonding lah. Okay, so that is your tetrahedral. Okay. Okay, so that is your tetrahedral. Okay, so kalau semua adalah bonding. Okay, bear that in mind. Kalau tetrahedral semua total kena 4. 4 tambah 0, 3 tambah 1, 2 tambah 2. Total semua kena adalah 4 kalau dia adalah tetrahedral. Okay, so kalau 4 adalah bonding, that is the shape. Senang. That is your shape, tetrahedral. Bond angle 109.5 yang kita belajar tadi. Tapi apa jadi sayang? Bila dia ada lone pair. Macam tadi, kita akan ganti salah seorang ikatan dengan lone pair. So, semua ikatan sama, so kamu pilihlah mana-mana, ganti dengan lone pair. Akan jadi sama. Suka hati, nak ambil yang ni, ambil, top, keluar. Ganti dengan lone pair duduk tempat dia. Alright, lone pair akan duduk tempat dia. Dan bila lone pair duduk tempat dia sayang. Okay, kamu akan dapat apa? Benda ni kita panggil trigonal pyramidal. Mungkin mata kamu nampak sekarang planar. Tapi selepas teacher letak atas SATA, kamu akan nampak beza dia dengan planar. Dia adalah trigonal pyramidal sebab bila kamu letak atas plane, alright, bila kita letak dia atas plane, dia flat tak? Dia tak flat. Nampak tak piramid tu? Alright, dia segitiga kan? Semua benda nak jatuh tadi ni. Okay, banyak lubang dah plasticine saya. Alright. Berapa kali aku nak main dengan plasticine ni hari ni pun aku tak tahu.
So kamu akan nampak bila dia letak atas plane, kamu akan nampak dia bukan duduk atas SATA flat. Okay, dia tak duduk atas SATA flat dan dia akan naik macam tu. So dia akan jadi macam piramid. So dia akan nama dia trigonal pyramidal dan sama macam tadi. Bila ada lone pair, repulsion dia kuat. Bila dia ada lone pair, repulsion dia kuat dan bond tu akan ditolak dekat antara satu sama lain. Sebab semua ikatan, elektron yang duduk kat ikatan tu akan tolak dan jauh daripada lone pair. So bila dia duduk tolak dan jauh daripada lone pair, bond angle dia akan jadi lagi kecil. Dia akan jadi kecil daripada 109.5. Okay? Make sense? Ada soalan ke? Boleh ke? Okay, alright. Kalau tak ada soalan, kita sambung. Kalau next yang saya ada sekarang masih berasal daripada tetrahedral. Kenapa kita tahu dia asal adalah daripada tetrahedral? Sebab total masih 4. Bila total masih 4, bermakna basic dia masih adalah tetrahedral. Electron pair geometry dia adalah tetrahedral. Tapi dalam total 4 tu hanya ada 2 bonding dan 2 lone pair. So teacher masih akan bermula dengan your tetrahedral. Alright, kita masih akan bermula dengan tetrahedral kamu. Your tetrahedral, kita akan mula dengan tetrahedral kamu. Tapi daripada 4 bonding ni, sayang, 2 bonding je tinggal. 2 lagi kena ganti dengan lone pair. Sama macam tadi, sebab bond angle sama, saya pun ambil je lah mana-mana yang kamu berkenan. Sama je. Alright, dia akan jadi sama je. Buang je lah. Rasa-rasa tinggal shape apa? V shape. Nampak V shape tu? Alright. Dan lone pair. Dan tadi bond saya buang dari sini. Dan juga bond saya buang dari sini. So ni lah kedudukan lone pair saya. Alright, ni lah kedudukan lone pair saya. Dan sayang, ada 2 lone pair. So bond angle akan jadi kurang daripada 109.5 juga. Rasa-rasa trigonal pyramidal dengan V-shape, bond angle siapa yang lagi kecil? Yang ni ada 1 lone pair, yang ni ada 2 lone pair. Siapa akan tolak lagi kuat? 1 ke 2? 2. 2 akan tolak, of course lagi kuat lah. Nama pun 2. Pegang 2 lone pair, lagilah dia sakan dia tolak. So, bond angle dia kat sini, dia akan jadi, untuk yang ni, dia sebenarnya lebih kurang 107 degree. Yang ni, dia hanya sekecil 104.5 degree. Sebab apa? Sebab pakcik ni 2 lone pair. So, bila 2 lone pair, dia tolak lagi kuat. Bila dia tolak lagi kuat, bond angle dia jadi lagi kecil. Sebab 2 lone pair ni akan tolak benda ni jadi lagi dekat dengan antara satu sama lain. Dia lagi dekat kat sini. Okay? Make sense? Better? Betul, betul? Alright. Next. Kalau kita sempat. Kat sini saya ada my trigonal bipyramidal. So yang ni kita pergi laju sikit sebab yang ni yang penting. Yang ni yang pelik sikit. Yang lain sama je. That is your trigonal bipyramidal. Nampak segitiga, nampak atas bawah. That is your trigonal bipyramidal. Okay, segitiga atas bawah. So your trigonal bipyramidal kalau 5 bonding, kamu selesa. Like this lah. Apa jadi kalau 5 bonding tambah 1 lone pair? Yang ni problem. Kenapa yang ni problem? Sebab dia ada 2 bond angle. Dia ada 90 darjah. Alright. Yang ni dia ada 90 darjah. Okay. Okay, kat sini. Dan dia ada 120 darjah kat segitiga. Okay. Dan bila kita kata kita nak ganti ikatan tu dengan lone pair. Lone pair tu kita tahu daya tolakan dia sangat tinggi. Alright, repulsion dia sangat tinggi. 90 darjah dengan 120 darjah. Hang rasa dia pilih yang mana? Dia nak duduk dekat dengan kamu ke dia nak duduk jauh dengan kamu kalau daya tolakan dia kuat? Kamu pilih? Dekat. Duduk dekat. Mimi kata dekat. Dekat. Sayang, dia elektron. Dia tak suka kat kamu tau. Dia tak suka kat elektron. Dia akan tolak. So, dia nak duduk jauh ke dekat?
Jauh. 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 Dia akan duduk jauh. Dia akan duduk jauh antara satu sama lain. So bila kamu ada 90 darjah dengan 120 darjah, dia akan pilih mana-mana satu daripada segitiga. Dia takkan pilih yang atas bawah ni. Dia akan pilih mana-mana satu daripada segitiga dan kamu buanglah mana-mana satu, tak kisah. Buang je. Kamu ganti tempat yang kamu buang tu dengan lone pair. Did you see the seesaw? Do you know what is seesaw? Yang ada kat taman permainan tu. Jongkak-jongkik. Yes. Jongkang jongkit. Thank you for the VM. Jongkang jongkit. Can you see the jongkang jongkit? That is your seesaw. Yes. Okay. And bond angle kenapa lebih kecil tu kamu tahulah. Dan bila dua pula, apa jadi bila dua lone pair? Alright. Bila dua lone pair, lagi senang. Buang satu lagi. Konsep yang sama. Ada 90 darjah dengan 120 darjah. Saya masih akan buang daripada segitiga tu. Alright. Segitiga tadi kat sini. So saya tetap akan buang daripada segitiga ni. Okay. So saya buang satu lagi. And that is my lone pair. What shape? Nampak? Okay. Make sense? Alright. Lepas ni ada kelas ke? Pukul 10? Okay, 12. Okay, start je. Nak sambung sikit je. So, yang lain kamu boleh cuba. Okay, yang lain kamu boleh cuba. Tapi that is the way lah. That is the way. Kita semua ni, semua yang kamu akan tengok dalam video ni adalah berasal daripada basic geometry dia. Semua ni adalah berasal daripada basic geometry dan semua basic geometry adalah berasal daripada electron pair. Alright. Flow untuk jawab exam nanti, nak tentukan geometry dia, flow untuk tentukan geometry, nak stop presenting saya. Flow untuk tentukan geometry, kita akan mula dengan total valence electron. Lepas tu kamu akan draw Lewis structure yang betul. Alright, lepas kamu draw Lewis structure yang betul, kamu akan kira electron pair. Dan formula electron pair takkan ubah, bonding pair, sigma, tambah lone pair. Lepas kira electron pair, kamu akan tentukan the electron pair geometry. Okay, the electron pair geometry sebenarnya adalah 5 basic shape tu. Alright, 5 basic shape yang kita tengok tu. Lepas tu, baru kamu tengok ada lone pair atau tak ada lone pair. Kamu akan tengok, check the lone pair. Kalau tak ada lone pair, then kamu akan balik kepada molecular geometry. Kita akan tentukan molecular geometry. Okay, check the lone pair. Kalau ada lone pair jadi apa? Kalau tak ada lone pair jadi apa? Baru kamu akan dapat bond angle. So, yang kita belajar tadi, hanya sampai sini, draw Lewis structure. Lewis structure yang betul, kamu boleh kira electron pair. Daripada electron pair, kamu boleh tentukan basic shape. Daripada basic shape, kamu check lone pair. Kalau tak ada, kalau ada 1, 2, 3, kena ganti berapa bond dengan dia. So, that is your molecular geometry. So, kalau Lewis structure teacher, as simple as like this. Kalau Lewis structure teacher adalah contoh like this. So saya akan kira electron pair. Bonding pair saya 3, lone pair saya 1. So bonding pair saya 4. Bila bonding pair saya 4 kat sini, alright, saya tahu bonding pair 4, basic saya adalah tetrahedral. Dalam exam nak jawab, tak ada molekul kan? Tak ada model kan? Nak jawab macam mana? Tetrahedral, lukis dulu, contoh. Tetrahedral macam ni. Lepas tu check lone pair, ada 1 lone pair. So kalau ada 1 lone pair, salah satu ikatan kena ganti dengan lone pair. So ganti mana-mana ikatan dengan lone pair. Untuk tetrahedral, mana-mana ikatan. Ganti dengan lone pair. So molecular geometry dapat apa? Trigonal pyramidal. Kamu akan dapat piramid tu. Trigonal pyramidal. Nampak? So bond angle berapa? Tu cara dia. Okay? Tu cara dia. Okay? Question? Question? Simple? Alright. Kalau tak ada soalan, saya
Nak stop recording sikit. Ustaz. Kalau tak ada soalan, kita nak bincang pasal